Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Mohon maaf saya sebenarnya tunggu rakan-rakan lain masuk sebenarnya. Okey, tapi dah ada 30 lebih, rasanya kita dah boleh start pelan-pelan Okey, untuk sesi petang ni ada beberapa perkara yang nak diperbincangkan. Antaranya adalah untuk ujian kebolehpercayaan. Kemudian saya masuk sikit ujian T, ANOVA dan ANCOVA. So untuk ujian T, ANOVA dan ANCOVA ni very basic. Lebih detail adalah pada keesokan. Keesokan harinya kita akan bincang ANOVA satu hala, ANOVA dua hala, SPANOVA, MANOVA, MANCOVA tu sebenarnya besok. Cuma hari ni saya nak masukkan asas. Untuk besok saya tak masuk ujian T dah. Jadi nak masukkan sikit-sikit supaya selebihnya kita akan cover besok. So yang pentingnya hari ini adalah untuk korelasi dan juga regresi lah. Ini yang utama lah. Untuk sesi hari ini adalah kita punya outcome terakhir adalah untuk melihat kepada hubungan dan pengaruh dan kesan ni. Korelasi dan regresi. Okey, kita terus pergi pada exercise prosedur untuk ujian T. Okey. Ini untuk ujian T1 sampel. Okey, boleh buka data tak? Buka data untuk ini untuk kita terus buat exercise. Okey, ini bab 13 ujian TA. Bab 13 ujian TA. Ada tak? Kat kita punya data tu. Ada, doktor. Kita try yang ni dulu. Kita try yang ni dulu. Okey, buka 13. Bab 13 ujian TA. Saya baca sikit So objektif untuk exercise ni kita nak membandingkan nilai min bagi satu pemolik ubah dengan nilai tertentu yang boleh ditetapkan. Okey, contoh seorang pengetua sekolah ingin mengetahui nilai min, nilai purata markah ujian percubaan bagi subjek matematik. Markah purata lah, average untuk ujian percubaan subjek matematik. Seramai 30 orang pelajar diambil sebagai responden. So sampel kita 30. Mengikut rekod ujian percubaan yang sama tahun lepas, pelajar kelas ni mendapat purata markah 50. Kalau compare kita nak tengok markah ujian percubaan ni. Markah ujian percubaan. Tapi kalau kita compare dengan tahun lepas, dia dapat 50 markah. Jadi persoalan yang timbul, adakah markah purata kita, markah ujian markah bagi subjek matematik ni adalah bersama dengan 50. Maksudnya markah tahun lepas 50, adakah tahun ni 50 juga? Jadi kita nak buat satu ujian. Okey, data, ambil satu data je, sebab tu namanya ujian T. Sebab data lepas dah ada 50, kita nak tengok data sekarang saja. Markah ujian percubaan subjek. Jadi kita pakai ujian T1 sampel. Okey, kita dah buka data ni. Mohon semua klik analyze. Okey, bahagian atas tu pergi dekat bahagian analyze. Lepas tu bahagian compare means one sample t-test. Sebab kita ada satu data je, kita compare dengan data sebelumnya. Okey, lepas kita klik analyze, compare mean dengan one sample t-test, klik ujian percubaan data, masukkan dalam kotak test variable. Klik ujian percubaan data slash data, masukkan dalam kotak test variable. Okey, kemudian type. Sebab kita nak compare dengan markah sebelum ni kan 50 kan, jadi type 50. Jadi type type 50 dalam kotak test values. Lepas tu klik OK. Ini contohnya masa kita nak compare. Contohnya sekarang, okay, markah sekarang aku dapat sekian. Nak compare dengan semester, last semester ke, tahun lepas ke, kita boleh pakai ujian T1 sampel. Sebab kita dapatkan satu data je. Data lagi data dah sedia ada dah. 50 markah tahun lepas dah ada dah. Jadi kita pakai satu data saja. Itu dia panggil sebagai ujian T1 sampel. Dapat ke? Dapat, doktor. Okey, kalau dapat, okey. Saya ulang balik kita sekarang ni dalam data yang lain, data ujian T. Okey, klik analyze, compare means, one sample t-test. Kemudian kita klik ujian percubaan data ni, masukkan dalam kotak test variables. Kemudian nombor 3, type 50. Type 50 ni dalam kotak test value, klik butang OK. Jadi kita dapat kat sini, okey, berapa ramai sampel kita tadi adalah, sampel kita tadi adalah 30 orang. Berapa nilai min kita dapat? 54.
Meningkat tak min dia? Tadi kita dapat min kita berapa? 50, sorry. 50. Jadi markah percubaan matematik yang baru dapat 54. Jadi ada peningkatan Compare last year 50. This year 54. Okey. Jadi terdapat perbezaan. Jadi SPSS mengira min dan sesian piawai bagi pemulih ubah. Ini nilai min, nilai senapkan. Nilai min ujian percubaan iaitu 54.63 berbanding nilai yang dihipotesiskan ataupun markah tahun lepas iaitu 50. Perbezaan ini menunjukkan nilai min percubaan adalah lebih besar daripada nilai min yang diuji. Min yang diuji ini merujuk pada markah tahun lepas lah. Okay, macam mana nak baca ujian T? Ujian T akan keluar result macam ni. Ini nama dia one sample test. Yang kita nak ukurnya, kita nak bandingkan markah tahun lepas, test value dia 50. Jadi keluarlah kat sini ujian percubaan, ada nilai T sini, DF sini, significant dan keluar lagi nilai mean difference dan sebagainya. Okey, mean difference ni maksudnya 54.633 tolak 50. Tu yang dapat 4.633. Okey, macam mana nak laporkan T? Ni macam mana nak laporkan ujian T macam ni. Keputusan ujian adalah signifikan. Macam mana boleh baca signifikan? Sebab nilai ni, nampak ni. 0.022 ni lebih kecil daripada 0.05. 0.02 lebih kecil daripada 0.05. Sebab itulah signifikan. Tapi nak tulis dalam pelaporan, kita tulis macam ni. Nampak ni. T dekat luar ni bracket 29. Mana datang 29 ni? 29 ni degree of freedom. Ni DF ni. Nilai DF ni, degree of freedom 29 ni masuk dalam ni. Berapa nilai T kita? 2.4617 tu dia kat sini. 2.4.16. Yang mana nilai P? Berapa nilai P kita ni? 0.022. 0.22. Signifikan pada kurang daripada 0.05. Oleh sebab nilai P kita 0.02 adalah lebih kecil daripada aras ketian 0.05, maka kita menolak H0 bahawa minimum populasi bersamaan dengan 50. Ini bererti min ujian percubaan tersebut tidak bersamaan dengan 50. Okey, min markah sebenar bagi ujian percubaan ini adalah 54.63. Jadi meningkat secara keseluruhan markah meningkat 54.63 berbanding 50, sebanyak perbezaan 4.633. Ujian T melaporkan T degree of freedom 29 sama dengan 2.416, yang mana nilai P kita 0.022 lebih kecil daripada 0.05, membuktikan terdapat perbezaan yang signifikan dari segi markah percubaan tahun ini dengan markah percubaan tahun lepas. Okey, ini ujian T1 sampel. Okey, ada soalan tak yang ni? Maksudnya kita boleh buat, ya saya. Saya dah tanya kenapa kita perlu buat t-test, kenapa kita tak kira min je? So bila kita kira min je kan kita boleh tahu dia memang berbeza kan? Kenapa Tapi kena buat t-test? Signifikan macam mana? Signifikan tu untuk Dia dalam sini. kes. Okey, kalau you tak pakai ujian T, you dapat ni je. Betul tak? Betul, betul 54.63 betul, kira dah tak sama lah. Tapi jawapan mesti nak kena jawab terdapat perbezaan yang signifikan. Macam mana nak jawab signifikan? Oh, okey. Sebab nak tengok ada tak perbezaan itu signifikan atau tidak. Kalau di sini dapat jawab berbeza, ya, berbeza sebanyak perbezaan 4.63. Tapi kita tak tahu adakah perbezaan itu signifikan atau tidak. Di sini ujian T membuktikan ada sini signifikan. Jadi kat sini membuktikan terdapat perbezaan yang signifikan. Itu je beza dia. Kita nak dapatkan pelaporan dari segi nilai sini significance. Oh, okey. Sebab bila kita ada hipotesis kan, hipotesis kena jawab secara signifikan kan. Kalau you tak pakai hipotesis tak apa, tapi kalau pakai hipotesis kita kena jawab dalam bentuk signifikan. Oh, okey, faham. Okay, alright. Terima kasih. Okay, ada soalan. Ni simple very basic. Kalau kita fikir kan, kita dah ada markah dah. Kita nak compare, adakah apa yang kita nak buat sekarang ni, pembaharuan ke, apa action ke. Minta maaf kat sini hujan lebat, saya tekan suara sikit. Jadi nak tunjukkan perbezaan apa yang kita buat test sekarang ni, nak ukur dengan yang sebelumnya. Tak kisahlah, bukan setahun, minggu lepas ke, semalam ke, kita boleh compare. Kita boleh compare. Maksudnya kita cuma dapatkan satu data je. Itu jadi ujian T1 sampel. Sebab satu data je, data sekarang. Kita compare data yang sebelum. Data sebelum dah kumpul sebelum ni dah. Tak collect pun data sebelum ni, data tu dah sedia ada. Itu maksud dia kenapa kita pakai ujian T1 sampel. Okey, seterusnya.
kita cuba pula ujian T sampel berpasangan. Tadi tu satu je kan, satu data je. Cuba tengok apa maksud ujian T sampel berpasangan. Membandingkan nilai min antara dua kumpulan. Nampak tak dua kumpulan? Pemboleh ubah yang berkaitan antara satu dengan lain. Contoh kat sini sekumpulan pelatih seramai 30 orang bagi acara larian pecut 100 meter. Kita ada 30 orang yang nak larian pecut 100 meter dipilih daripada populasi untuk menentukan sama ada program latihan insentif selama 2 bulan. So dia orang ni pergi training insentif selama 2 bulan. Mampu tak dia meningkatkan prestasi larian mereka? Untuk menguji sama ada larian mereka dalam ukuran saat. Larian biasanya dalam 1 meter ukuran saat sebelum latihan intensif itu dimulakan dan kemudian masa larian dicatatkan sekali lagi sebaik saja tamat latihan intensif selama 2 bulan. Okey, saya ringkaskan. Kita ada pelatih untuk larian pecut 100 meter tu 30 orang. Okey, dia orang ni akan dihantar latihan selama 2 bulan. Jadi dia orang akan catat larian masa larian tu sebelum latihan dan selepas latihan. Jadinya okey, jom kita check dulu you punya larian 100 meter ni sebelum kita pergi latihan. Okey, satu tempoh masa catatan larian tu dia ambil sebelum latihan dan lepas latihan 2 bulan tu kita ambil lagi lari 100 meter, ambil catatan masa dalam saat dia punya larian. Jadi secara ringkasnya nak tengok adakah terdapat perbezaan masa larian sebelum dan selepas latihan. Seramai 30 orang. Okey, sekarang ni kita pakai ujian T sampel berpasangan okey. Kita pakai data lain Tadi TA ni TB pula lah. Ni TA ni ujian TB pula untuk ujian T berpasangan. Okey, kita pakai data ni. Data ujian TB ataupun analisis berpasangan ni. Okey, ada 5 step. Klik analyze, compare min. Tapi kita pakai bukan buat ujian T1 sampel lah, sekadar pair. Sebab ada 2 data. Data larian sebelum, data larian data larian selepas. Yang tadi tu, yang kita dapat markah percubaan matematik tu cuma markah sekarang. Markah yang sebelum tu dah dia ada. Sebab tu kita pakai ujian T1 sampel. Sekarang ni 2 data yang sebelum dan selepas. Sebab tu kita bagi ujian T sampel berpasangan. Okey, klik. Ya saya. Maknanya kalau ujian T sampel berpasangan ni dia punya responden tu orang yang sama Ya, orang yang sama. Oh, maknanya kalau macam kalau kes, maksudnya kes sebelum, kes selepas tak boleh lah kan? Itu dah lain dah. Yang itu kita akan bincang besok lagi detail. Oh, maknanya macam itu kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan. Nanti esok kita akan bincang. Macam yang tadi, yang satu sampel tadi, maksudnya kalau dia sebab dia dah ada sebelum kan, maksudnya macam katakan, maksudnya macam kes tadi tu memang tak boleh pakai yang one sampel Yang tadi tu sebab kita compare dengan tahun lepas ni markah. Contohlah tahun lepas tak ada 50 tu kan, tapi kita buat pengiraan, makna yang 50 tu tak ada, makna kita dah dapat 50 tu kita kira juga. Sebab kita nak compare dengan apa? Makna itu bukan pakai yang one sampel lah, dia ada lain punya. Tak, kalau kata you dapatkan satu nilai je, itu deskriptif. Tapi sekarang ni you nak compare adakah markah percubaan tahun ni sama dengan tahun lepas. Markah tahun lepas dah ada dah. Sekarang kita cuma kumpul markah sekarang. So bila ada 2 markah boleh tengok perbezaan. Tapi maksudnya kalau kita nak tengok perbezaan antara yang sebelum dengan selepas, tapi maksudnya bukan macam yang berpasangan ni. Maksudnya macam contoh kes lah. Kes sebelum COVID tahun 2019 dengan kes 2020 kan. Macam tu jumlah orang sakit kan. Sebelum COVID dengan selepas COVID. Maknanya kita tak pakai yang ni lah kan. Kita bukan pakai berpasangan. Kita pakai ujian T tadi lah. Oh, ujian T juga. Sebab ujian markah yang nak tengok COVID-19 tu tahun 2020-2021, data 2020 dah ada. Kita tengah kumpul data 2021 tu tak macam tu. Jadi you sebenarnya ujian T lah sebenarnya. Cuma beza dia ANOVA sehala atau 2 hala lah. Jadi kita tengok data tu lah. Kalau data tu ada 2 data, bagi 2 hala. Kalau 1 hala, 1 hala. Okay, sebab konsep yang ni, 2 data tak ada. Kita kena kumpul data. Okey, korang lagi dulu sebelum pergi latihan ni. Ambil masa, 1 data.
Okey, dah lepas latihan 2 bulan, kena tunggu 2 bulan, lepas dia lari 2 bulan ambil satu data. Dua-dua tu di collect data dalam kajian. Itu dari sampel kita compare sebelum dan selepas. Okey, memang ada banyak lagi pasal eksperimen ni, kumpulan kawalan, rawatan dan sebagainya. Semua hari ni saya nak masukkan simple je. Simple yang ni. Yang lebih kompleks besok. Mungkin you punya nak ni mungkin besok kot. Yang lebih detail esok lah. Esok memang discuss. Buka balik ANOVA 1 hala, ANOVA 2 hala, sampel bebas, sampel berulangan, repeat measures. Kita akan go through satu-satu lah sampai Mancoba. Sampai Mancoba. Okay, tak apa, kita try dulu exercise yang ni. Okay. Jadi, kita ada 2 catatan masa. Okay, sebelum tu klik analyze, compare means, lepas tu pair sample t-test sebab ada 2 tempoh masa. Okay, klik larian 1 dan larian 2. Larian 1 tu sebelum latihan, larian 2 tu lepas latihan. Masukkan ke dalam kotak pair variables. Okay, klik butang option. Okay, kita terusnya lepas analyze ni, klik pula button option. Pastikan peratus selang keyakinan 95%. Kenapa 95%? Sebab kita nak pakai nilai P kurang pada 0.05. Sebab tu kita tengok selang keyakinan 95. Dan bahagian missing value ditanda sebagai exclude. Okay, analysis. Klik continue, klik OK. Ya, individu yang sama. Haliza tanya, orang yang sama. Dia catat masa larian sebelum pergi latihan dan orang yang sama juga dia ambil masa dalam selepas larian. Orang yang sama. Ni kalau menunjukkan orang yang berbeza tu dah kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan. Yang tu kita cover besok. Yang tu detail sikit lah. Hari ni kita buat basic je. Very simple. Very basic. Okay. Dapat semua? Ini dalam kiraan saat kalau larian kiraan saat. Siapa dapat, dia dah akan dapat macam ni lah. Dia akan dapat table macam ni. Dalam kiraan saat lah. So tadi kenapa nak buat ujian T? Sebab kita nak dapatkan nilai itu signifikan ataupun tidak. Doktor, Saya. boleh tak kalau saya macam concludekan macam ni? Untuk larian ada kumpulan A dan kumpulan B. So kita nak tengok kumpulan A dan kumpulan B punya mean sama ataupun tidak. Okay, so Dia bukan kumpulan. oh dia Sebab dia orang yang sama. okey. Kalau macam tu satu sekolah ni kita nak tengok performance tahun ni sama tak dengan performance tahun lepas. Orang yang samalah. Kalau tahun ni dengan tahun lepas, data tahun lepas dah ada. Ni dua-dua data tak ada. Contohnya, contoh sekarang ni, okey, saya sebagai guru tengok korang punya performance ni, aku nak hantar korang pergi latihan dah 2 bulan. Tapi sebelum aku nak hantar korang latihan, hari ni aku nak catatkan masa larian korang 100 meter. Lari sekarang, so dah ambil masa 14 saat contohnya. Okey, memang terbuktilah korang ni kena pergi latihan. So lepas latihan, lepas dia habis 2 bulan latihan tu, pergi lagi sekali. Dia orang yang sama. Kalau okey. Kalau you cakap tadi data tahun lepas, kita tak payah kumpul. Sebab data tahun lepas dah ada. Sekarang ni kita kena kumpul data ni. Okey, sekarang korang lari untuk catatan sebelum latihan. Jadi kita kumpul data sebelum. Okey, kemudian kita kumpul pula data dia lepas latihan. Kalau you compare tahun lepas apa nak kumpul benda dah sedia ada. Ada satu data je. Yang ni ada 2 data, data sebelum, data selepas. Kita kumpul dua-dua. Kita yang kena kumpul, bukan ambil data sedia ada. Okey. Okey doktor, terima kasih. Saya faham maksud tu. Sebab yang tadi you cakap tu, macam tadi, markah percubaan sekolah tahun lepas. Dah ada markah tu. Kita cuma kumpul data sekarang je, satu data je. Jadi 2 data. Data sebelum, data selepas. Okey, kalau kes yang sekolah tadi markahnya, orang yang sama. So kita ada markah tahun lepas dengan markah tahun ni. Tak, So, orang lain. Tahun lepas lah. SPM tahun lepas. Takkan diulang balik SPM. Oh, okey. Dah faham. Okey. Sorry doktor. It's okay. Lama sikit. Faham. Okey. Dia compare dengan senior dia. Senior dia dah 3 kali dah keluar. Betul. Oh, okey. Faham. Okey, terima kasih. Okay, dapat semua Kalau tak dapat, mohon respon sebab kita ni buat exercise. Kalau siapa tak dapat nanti kena tinggal. Okay, SPM tadi ujian T 1 sample.
Ujian satu sampel. Betul. Mungkin Haliza tadi tertinggal tadi. Yang tadi kita pakai ujian ni. Ni sampel pair. Ni tadi. Ujian T1 sampel. Ni kita pakai tadi untuk yang kes SPM tadi tu. Kita try tadi mula-mula tadi. Okay, kita start tadi dalam pukul 2.40 tadi kita buat ujian T1 sampel. Okay, nak tengok, nak compare markah ujian sekarang dengan tahun lepas. Tahun lepas 50 markah. Jadi adakah markah tahun ni sama juga dengan tahun lepas? Tu ujian T1 sampel. Kemudian tadi kita buat ujian T sampel berpasangan. Nak tengok larian sebelum latihan dan selepas latihan. Okay, ni result dia. Kalau kita tengok nilai min dia, okay. Larian 1 dan larian 2. Okey, larian 1 sebelum latihan. So 13 saat. Larian kedua 12 saat. Jangan tengok pula bila berkurang, kenapa dia makin berkurang? Nama pun larian, lagi 12 saat lagi cepat daripada 13 saat. Maksudnya larian dia makin baguslah. So lepas latihan, larian dia lebih pantas. Okey, terdapat perbezaan? Terdapatlah perbezaan walaupun perbezaan dia sangat kecil. Jadi kita nak tengok ujian pair sampel t-test ni signifikan atau tidak. Okey, tengok nilai signifikan dia. 0.00. Terbuktilah terdapat perbezaan yang signifikan. Macam mana nak laporkan? Kena laporkan sini lah. Maklumat dalam jadual pair sampel test merujuk perbezaan antara kedua larian. Nilai T 29. Macam mana nak baca tu ni? Nilai T 29 DF sama dengan nilai T. Berapa nilai T? 10.978. Yang mana nilai dia, nilai P kita 0.00 lebih kecil daripada 0.05. Ni nilai T sama, ni nilai T ni 10.978, ni 29 degree of freedom. Yang mana nilai P kita 0.000 ni lebih kecil daripada 0.05. Tulisan ujian T bagi sampel pasangan ini menunjukkan hipotesis null bahawa tidak terdapat perbezaan min masa larian adalah ditolak. Sebaliknya kita menerima hipotesis alternatif bahawa terdapat perbezaan yang signifikan. Bermaksud dia H1 lah. H1 tu maksudnya terdapat perbezaan larian sebelum dan selepas latihan. H0 dia tidak terdapat perbezaan. Jadi kita konsep dia terdapat perbezaan, maksudnya kita jawab H1 lah. Okay. Sorry. Terlepas tak. Okay. Ini menunjukkan program latihan intensif telah berjaya meningkatkan prestasi. Ialah sebelum latihan 13 saat, lepas latihan 12 saat. Doktor. Okey, ini dia punya contoh. Nak tengokkan perbezaan ni lah, berapa banyak tadi kan. Okey. Doktor, ini saya macam dengan pre dan post test. Okey. Kalau nak tengok min. Yang ni, hari ni kita pergi basic dulu tau, nak tahu asas. Yang detail semua besok nanti. Besok kita akan pergi post test, pre-test, kita akan rawatan, kawalan. Ni cuma nak tahu beza je. Oh, aku boleh buat tengok perbezaan. Ada satu data je ujian T. Oh, aku boleh tengok dua data, data sebelum, data selepas. Aku boleh buat T sampel berpasangan. Jadi hari ni jangan pening-pening, jangan kita keluar soalan pelik-pelik lagi. Besok kita detail. Doktor. Ya. Okey, macam yang ujian T sampel pasangan ni, okey, clear lah sebab dia nampak signifikan tu sebab selepas latihan tu dia meningkat kan. Okey. Okey, kalau yang satu pasang tadi, yang satu ujian T1 tu sampel. Okey. Signifikan tu Apa nak dengar? Kalau ayat depan tu yang signifikan tu, yang sampel satu tu. Yang okey, yang tadi tu dia macam ni. Ujian T1 sampel tadi tu Dia signifikan kan? Dia signifikan. Maksudnya kalau lebih nak maksudnya meningkat lah. Macam tu. Terputus-putus suara, tak pun nak dengar soalan tu sebenarnya. Dia meningkatkan 50 dengan 54 kan? Okey. Kita signifikan kan? Dia signifikan lah sebab dia dapat. Satu kita tengok dari segi perbezaan markah dah 54, satu lagi 50. Okey, kemudian dibuktikan dengan ujian signifikan kan? Ujian signifikan telah menunjukkan signifikan. Okey. Ni nampak ni tadi ujian T ni kan? Ni kan nilai dia menunjukkan nilai signifikan ni 0.02. Jadi dah terdapat perbezaan 54 kan, 54.633 markah asal 50. Ujian T menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan. Okey, yang tadi pun ujian perpasangan pun signifikan. Sorry, mana ni terlepas yang ni. Terdapat perbezaan yang signifikan pula 0.00. Betul ke saya tak dengar sangat soalan tadi? Dia macam
Ada gangguan, ada double suara keluar tadi. Saya tak pernah clear soalan apa yang minta. Is it okay? Okey doktor. Tak apa. Saya hari ni nak bagi basic je. Okay. Besok tahulah korang macam mana lagi kes. Lagi kompleks. Besok kita akan pergilah pre and post. Kita akan pergi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Ini asas je. Hari ni konsep dia asas sebenarnya. Lepas kita pergi ujian berpasangan seterusnya. Ujian bagi sampel bebas. Okey, ini sampel bebas. Kita naik sikit level. Membandingkan nilai min antara dua kumpulan sampel yang saling tidak bergantung. Okey. Pengetua sekolah berminat untuk membandingkan pencapaian dalam ujian percubaan subjek matematik bagi dua kumpulan pelajar. Okey, sekarang ni kita pergi dah sampel bebas. Dua kumpulan pelajar iaitu lelaki dan perempuan. Ni dah ada dua dah. Data untuk data untuk lelaki, data untuk perempuan. 30 orang pelajar lelaki, 30 orang pelajar perempuan. Berdasarkan rekod pencapaian pelajar yang mengambil subjek matematik pada tahun lepas mendapati pencapaian pelajar perempuan adalah lebih baik pada lelaki. Okey, dia nak check antara lelaki dan perempuan ni which one lagi perform untuk markah percubaan subjek matematik. Kalau compare last year, perempuan lagi bagus pada lelaki. Adakah wujud perbezaan mean score dalam ujian percubaan subjek matematik? Kat sini ada berapa data? Yang pertama markah. Dan markah percubaan mesti ada markah. Okey, kedua ada data lelaki dan data perempuan. Ini nama dia ujian T bagi sampel bebas. Okey, so kita try untuk yang ni pula ujian analisis compare mean independent sample t-test. Cuba tengok data. Data apa yang ada sesuai? Kat sini nak tengok. Ada tak ujian T bebas? Data. Apa nama, saya pun dah lupa dah nama data dia. Apa data dia? Ujian TC ada. TC, okey. Dia berkaitan dengan markah dan jantina lah. Tengok data tu. Betul tak? Betul. Okey. Pakai ujian Jantina dan TC juga markah. Okay, kita pakai ujian TC. Ada dua markah. Satu markah dan kat situ kita boleh bezakan lah lelaki dan perempuan jantina. Okey, ada yang respon expired. Alah kan. Macam mana Kena settle ni. SPSS saya dah expired rupanya, tak keluar analisis. Saya try agak kawan share kat chat pun tak boleh juga. Okey. Kena install lagi ni. Rasanya dah SPSS expired ni kena install baru balik. And okey. Okey. Alright. Jadi bila kita dah identify tadi, so kita nak kena buat ikut ni lah. Analyze, compare mean, kita pakai independent sample t-test. Ini asas tau. Besok saya akan pakai univariate dengan multivariate. Ini kita nak tengok very basic. Nak tengok lelaki dan perempuannya dari segi permakaran dia. Jadi kita pakai compare mean independent sample t-test. Itu kita pakai. Jadi masukkan markah yang kita dapatkan tadi dalam kotak test variable. Kemudian kita klik jantina sebab kita punya IV kita adalah jantina dekat sini. Klik jantina, masukkan dalam kotak grouping variable. Klik define group. Okey. Ni kena type nombor 5 dengan nombor 6 ni kena type. Okey, dalam kotak group 1 type nombor 1. Dalam kotak group 2 type 2 sebab nak bezakan jantina ni sebenarnya. Klik continue dan klik OK. Okey, saya ulang balik. Nombor 4 klik define group. Nombor 5 tu dalam kotak group 1 type 1, dalam kotak group 2 type 2, klik continue, klik OK. Okay, cuba kan ada 8 step semua Ni untuk data TC. Ujian TC. Boleh semua? Nanti dia akan dapat result macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Ada data jantina, pelajar lelaki dan pelajar perempuan.
Okay, dapat tak semua? Ni ada 8 step lah Kita pakai data ujian TC. Kita buat compare mean tapi pakai independent sample t-test. Okay, kita masukkan markah dalam kotak test variable. Klik jantina masukkan dalam kotak grouping variable. Klik define group. So nombor 5 tu kotak group 1 kena type nombor 1. Dalam kotak 2 kena type nombor 2. Lepas tu klik continue dan klik OK. Jadi dapatlah result macam ni. Kalau saya cepat beritahu jadi saya patah balik. Okey, kita punya sampel lelaki 30, perempuan pun 30. Tengok markah lelaki 57.6. Markah perempuan 71.3. Ternyatalah perempuan lagi tinggi daripada lelaki juga. Tahun lepas pun perempuan, tahun ni pun perempuan juga. Okey. Jadi min purata markah ujian percubaan subjek matematik SPM bagi kumpulan pelajar lelaki ada 57.6 dan perempuan 71.3. So kita tolakkan antara 71 dengan 56 ni, kita dapatlah nilai dia adalah 13. So 13.7 perbezaan antara markah lelaki dan markah perempuan. So kita tengok ujian T dia. Ujian T dia keluar macam ni. Okey, kat sini akan keluar nilai F pun keluar. Tapi kita tengok daripada ujian T lah. So kat sini. Ujian test leaving of equality variable menjelaskan keperluan sama ada mematuhi andaian bahawa dua kumpulan mempunyai variable yang kurang. So ujian kat sini membuktikan tak signifikan. Nampak ni ujian leaving test ni. Ujian leaving test ni nak tengok nilai signifikan kat sini. Jika ujian leaving adalah signifikan iaitu kurang daripada 0.05, berarti dua variable adalah berbeza secara signifikan. Jika tiada signifikan, berarti dua varian adalah kumpulan yang bebas. Ni salah typo bebas. Dalam contoh ini, nilai signifikan kita adalah 0.39 menunjukkan varian kedua-dua kumpulan adalah sama. Jadi tengok kat sini adalah tidak signifikan nilai limit of test tu menunjukkan varian kedua-dua kumpulan adalah sama. Okay. Jadi gini yang kita nak jawab sekarang ni. Ini ujian test. Okey, bagi ujian t-test, bagi accuracy of mean dirujuk bagi baris atas equivalent yang this one. Dapati nilai T kita adalah negatif 5.231, degree of freedom kita 58. Okey, dengan nilai yang sini signifikan. Oleh sebab nilai signifikan bersamaan 0.00 ni lebih kecil daripada 0.5, maka habitual mean bagi kedua kumpulan adalah tidak berbeza secara signifikan, perlu ditolak. Jadi maksudnya terdapat perbezaan lah. Jadi daripada ujian ni membuktikan bahawa terdapat perbezaan pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam subjek ujian percubaan subjek matematik SPM. Dan terdapat perbezaan yang signifikan. So memandangkan kita buat ujian independent sample test, dia keluar pula ujian living test ni. Ujian living test ni senang cerita paling mudah je, memang kita nak mematuhi ujian T ni, kita kena pastikan bahawa ujian living test kita adalah lebih besar daripada 0.5. Okay. Jadi kat sini dalam kes lagi besar daripada 0.5 menunjukkan varian kedua-dua kumpulan adalah sama. Dia mematuhi ujian T. Okay, ada soalan untuk bahagian ni? Nak tengok lelaki dan perempuan ada data tu simple je lah. Kalau dalam kuesioner, kalau lelaki kita tanda 1, kalau perempuan 2. Lepas tu ada markah dia kan. Kita key in dia tu, lepas tu kita boleh tengok perbezaan antara lelaki dan perempuan terhadap markah. Okey, sekarang ni kita masuk ANOVA sikit. Ya saya. Soalan. Kalau contoh saya ambil data jabatan, kes kesalahan hutan doktor. Okey. Masa COVID dengan sebelum COVID. Nak tengok trend dia. So kita nak guna t-test ke atau deskriptif biasa je doktor? Boleh pakai yang mula-mula tadi? T-test, simple test. Simple test Satu nak simple. compare. Sebab markah dia ada dua data kan? Data sebelum COVID-19 tapi dua-dua tu bukan kita yang collect. Kita ambil daripada jabatan doktor. Boleh? Boleh. Tapi itulah data yang sekarang ni pun dah ada kan data tu. Tapi dapatlah markah tu kita boleh compare lah mean, boleh? Boleh? Sebab data tu kita mean kan dia nanti. Okay. Jadi kita boleh dapat nilai mean untuk data sebelum COVID dan selepas COVID. Dapatkan satu nilai. Boleh dapatkan satu nilai. Betul boleh. Jadi boleh jawab lah. Kalau ikut congak dapat tahu kan mungkin lagi banyak ke lagi sikit kalau ikutkan sebelum dengan selepas COVID.
banyaklah PKP. Banyak kan. Jadi semua nak gunakan ujian T satu sampel tu nak buktikan signifikan ke tidak. Kalau kata nak dapat perbezaan, congak pun dah tahu dah kan. Tapi nak jawab signifikan tak signifikan tu boleh pakai ujian T. Terima kasih doktor. Okey, kita try masuk ANOVA. Saya ulang balik, sesi petang ni sebenarnya saya lebih kepada nak tengok korelasi dan regresi. Tapi saya tumpangkan juga nak tengok very basic ujian T dengan ujian ANOVA. Dan kalau tanya saya, memang petang ni level ni memang level paling rendah lah. So besok yang saya detail, jadi besok siapa yang akan involve ANOVA, ANCOVA, SPANOVA, MANOVA, MANCOVA tu besok. So tapi besok saya lebih pada yang advance pakai univariate dengan multivariate lah. Okay. Sekarang ni kita masuk ANOVA. Kita masuk very basic untuk ANOVA. Okay. Kita masuk pada case. Seorang doktor ingin mengetahui sama ada salah satu daripada 3 jenis ubat yang digunakan untuk melegakan kesakitan adalah lebih baik. Tengok ni, saya ulang balik. Seorang doktor ingin mengetahui sama ada salah satu daripada 3 jenis ubat. Jadi 3 jenis ubat yang ada lah. Okay. Skor kesakitan yang lebih rendah. Okay. Berbanding ubat yang lain. Oleh itu tanpa kumpulan kawalan, dia melakukan ujian ANOVA sehala dengan menggunakan nilai 1 untuk jenis ubat 1, 2 untuk jenis ubat 2, 3 untuk jenis ubat 3. Tahap kesakitan akan diberi skor hingga 0 hingga 100. Lebih kecil mewakili kesakitan lebih rendah. Okey. Kita ada 3 jenis ubat. Ubat 1, ubat 2 dan ubat 3. Tengok ubat mana yang untuk mengukur kesakitan. Kalau kata buat rendah, paling rendah 0 lah. Kalau kata sakit, paling sakit 100 lah. Jadi kita tengok jenis ubat mana yang tahap kesakitan akan diberi skor tu lah. Okey, sekejap. Kita nak buat latihan ni ke? Latihan ni, sekejap. Ni latihan 2. Sekejap tengok ada exercise ni yang mana. Keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3. Okey, kita tengok ni lah. Kita tengok yang ni, case yang nombor 2 ni. Yang tadi tu tak apa, nanti besok kita buat lagi lah exercise yang ni. Saya terlepas pandang yang ni. Contoh 2 ni, kita buat contoh 2. Seorang pengurus mencadangkan meningkatkan kecekapan para pekerjanya menggunakan komputer dalam urusan kerja dengan menghantar mereka mengikuti kursus kemahiran komputer. Okey. Kursus tersebut diadakan di 3 tempat kelainan dan setiap tempat menggunakan kaedah pengajaran yang berbeza. So kita hantar dia ke tempat komputer yang berlainan yang mempunyai kaedah yang berbeza juga. Syarikat telah menghantar 20 orang pekerja. Apabila pekerja tersebut selesai mengikuti kursus tersebut, syarikat telah memberikan tugasan yang mereka selesaikan menggunakan kemahiran komputer dan pelajari. Pengurus membandingkan kemahiran pekerja berdasarkan 3 kaedah khusus tadi untuk melihat perbezaan mean yang diambil kepada penyelesaian masalah. Okey, dia secara mudah macam ni. Dia hantar pekerja dia seramai 20 orang tu di tempat 3 kursus yang berlainan. So ada 3 tempat training lah. So lepas diorang 3 lepas training tu, diorang akan buat task yang sama. So antara grup ni, maksudnya nak beritahu kat tempat latihan mana yang bagus dia pergi sebenarnya. Sebab bila diorang lepas habis training je, kita bagi dia task hampir sama dan kita nak tengok siapa yang dapat boleh selesaikan kerja tu dengan baik dan cepat. Jadi kita tahulah, oh kalau dia cepat dia sebab dia pergi training yang nombor 1 tadi. So ada 3 tempat khusus tadi So ni dia, kita pakai kat sini you try ambil ANOVA cuba tengok. Ada tak yang kita punya data tu data ANOVA. Ada tak data ANOVA dalam you punya data tu? Yang banyak-banyak data tadi tu? Bab 14. Bab 14. Dia 14 ada banyak data tak? Ada 2. Okey. ANOVA Sehala. ANOVA Sehala, okey. Oh, lagi satu ANCOVA. Okey. Okey, pakai ANOVA Sehala, Alright. Okey, kita ada 2 data kat sini adalah kita nak tengok dari segi masa dan kaedah. So masa tadi menunjukkan cepat lah. Cepat ke lambat dia siapkan kerja. Kemudian ada 3 kaedah tadi kan. Sebab tu kita kena klik. Okey. Jadi masukkan masa dalam kotak dependent variable. So kita nak tengok jadi cepat ke lambat dia buat kerja. Dan kita ada 3 latihan tadi kaedah. Jadi masukkan kaedah dalam masuk kotak factors. Okey. Okey, klik pada butang option. Okey, kemudian kita klik pada butang option, tandakan pada descriptive dan juga homogeneity of variance dan wealth. Ni ada 3 ni lah.
descriptive, homogeneity of variance dengan wealth. Kemudian klik butang continue. Okey, kemudian klik butang post hoc, tandakan pada kotak to key dan game hours. Lepas tu klik continue dan klik OK. So ada 7 step kat sini. Tapi banyak jangan missing macam nombor 3, nombor 5 tu. And make sure kan nombor 3 tu tanda pada descriptive, homogeneity of variance dan wealth. Dan sambung dengan continue, klik pula butang post hoc dan klik to key and game hour. Lepas tu klik continue dan klik OK. Pelan-pelan kalau ada dapat dia beritahu saya. Okey. Significant level tu memang 0.05 tu je lah Okey, kita boleh pakai 0.01, 0.05, 0.10. Tapi biasanya SPSS ni biasa pakai 0.05. So biar je lah. Kita pakai memang nilai P kita adalah 0.05 lah. So kita kena dapat kurang daripada 0.05 lah. Okey. Lepas tu kita tadi kena set yang apa tadi? Ada tadi yang kita set apa pada aras ketian 95% tu. Bermaksud kita punya ralat kita adalah 5% je lah. Sebab tu nak kena, maksudnya kita tak perfect lah. Maksudnya you dapat capai benda tu tapi masih lagi you punya ralat tu kurang daripada 5%. Sebab tu 0.05. Dan semakin tinggi you pakai tu maksudnya ralat semakin besar lah. So kalau macam kita pakai SAM ralat dia sangat kecil sebab dia pakai 0.01. Maksudnya 99% lah, perfect lah, almost perfect. So kita ni 95% lah, 95% lah, almost perfect. Okay, dapat dah, mostly dapat. Okay, tak apa kalau yang tak dapat beritahu Okay, so saya ulang balik lah. Kalau kata you boleh set minimize, so you punya SPSS dengan you punya slide ni nanti boleh go through together lah, boleh tengok dua-dua. Okay, ini dia kita punya result. Okay, dia tengok kat sini masa atas sekali kotak ni kat masa. So bawah tu ada 3 kaedah, kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3, tempat. Kaedah 1 20 orang, kaedah 2 20 orang, kaedah 3 20 orang. So kalau tengok nilai min, kaedah 3 yang paling sedikit 37, kaedah 2 adalah 47, kaedah ni 41. Ingat kita main masa siapa cepat lagi bagus lah. Jadi kaedah 3 paling bagus lah 37. 37 lagi rendah berbanding 41 dan 47. Okey. Sekarang ni nak jawab dari segi signifikan atau tak signifikan. Memandangkan kita buat ujian ANOVA, jadi kita kena tengok ujian Libby test. Jadi ujian Libby test kita lebih besar dari 0.05 membuktikan okey data kita ni sesuai buat ujian ANOVA lah. Mematuhi ujian ANOVA sebab kita punya nilai Libby test kita lagi besar dari 0.05. Okey, kita nak jawab kita punya ujian ANOVA, kita tak pakai T dah. ANOVA tak pakai T untuk ujian T. ANOVA pakai nilai F. Nilai F. Jadi sama macam nak laporkan tadi, F dalam bracket degree of freedom kita berapa? 2. Tulis 2 bersamaan dengan 0.00, lebih kecil daripada 0.05. Membuktikan terdapat perbezaan kaedah ni. Ada terdapat perbezaan dari segi kaedah. Jadi betul lah keputusan syarikat tu menghantarkan 3 tempat latihan untuk pastikan tempat latihan mana yang paling efisien. Untuk next batch mungkin majikan akan hantar dekat kaedah 3 lah. Sebab training kat kaedah 3 tu yang paling berkesan untuk boleh mencepatkan proses kerja. Okey, memandangkan kita tadi pakai Tuki dan game Howell ni, jadi ada dua dia lah. Boleh pakai salah satu, nak tengok yang mana. Nak pakai Tuki HND ke boleh, nak baca game Howell pun boleh. Ni baca salah satu sebab kita tick dua-dua tadi, you boleh baca nak pakai Tuki ataupun kita pakai game Howell. Okey, dalam kes ni sebab kita ada 3. Kenapa ada 3? Ada kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3. Bila ada 3 kaedah, 3 dan ke atas, kita boleh buat different mix. Jadi dah kotak multiple comparison ni. Kat sini sebenarnya tolak-tolak je. Tengok mean different. Jadi I tolak J. Jadi berapalah. Kalau sikit jadilah negatif. Kalau tinggi jadilah positif. Tapi kalau tengok satu persatu, semua signifikan. Maksudnya kaedah 1 dengan kaedah 2 pun signifikan. Kaedah 2 dengan kaedah 1 pun signifikan. So dia jawab satu-satu. Jadi semualah
Macam kita buat gambaran kalian lah. Kaedah 1 dengan 2 signifikan, 1 dengan 3 pun signifikan. 2 dengan 1 signifikan, 2 dengan 3 signifikan. 3 dengan 1 signifikan, 3 dengan 2 pun signifikan. Jadi ada 6 semuanya, 6 tu signifikan. Ini nak tengok satu-satu setiap kaedah. Tapi secara keseluruhan tadi, ketiga-tiga kaedah ni terdapat perbezaan yang signifikan. Jadi macam satu konsep ni, kita hantar staff kita nak pergi tempat latihan. Satu staff tu 20 orang lah. So kita tak pasti tempat latihan mana yang paling efisien. Tapi kajian ni membuktikan tempat yang ketiga tu atau kaedah yang ketiga tadi menunjukkan masa kerja yang pantas bermaksud tempat yang bagus lah. Okay, yang ni ada soalan. Untuk kita tengok tadi dalam kes ni, kita hantar 3 tempat dan kita nak tengok adakah terdapat perbezaan dan sebagainya. Macam contoh kita hantar anak kita lah, katalah kita ada kembar 3 anak kita ni, kita hantarlah tadika. Satu hantar tadika dekat A, satu hantar tadika dekat B, hantar dekat tadika dengan E. Kemudian kita tengoklah pencapaian dia orang. Next time kalau ada anak nombor 4 nanti kita akan hantarlah which one tadika, sebab abang-abang dia dah buat eksperimen dah. Which one yang lagi better. Itu namanya kita boleh pakai ujian ANOVA tadi lah, ANOVA Sahala. Ini cara penerangan lah, sama macam saya terangkan tadi lah. Okay, sekarang ni kita bagi ujian ANCOVA. Okay, ANCOVA sangat basic. ANCOVA ni beza dia huruf C. C bermaksud covariate. Covariate maksudnya ada orang tengah. Orang tengah. Kita ambil very basic. Besok kita akan pergi detail lagi. Seorang pengurus jualan ingin menapasi sama ada lelaki atau perempuan lebih berjaya menjadi seorang penjual. Pengurus telah merekodkan nilai jualan seramai 30 orang penjual selama 12 bulan. Ni yang dikatakan buat eksperimen lama. Nak kena tunggu 12 bulan baru boleh dapat data. Pengurus sedar bahawa pengalaman kerja sebagai jurujual juga menjadi penyumbang kepada kejayaan seorang jurujual berkenaan. Oleh itu, pemoleh ubah bersandar ialah jantina jurujual. Okey, dan covariate adalah pengalaman kerja untuk seorang jurujual. So, melibatkan jantina, melibatkan juga dengan pengalaman. Okey, nak tengok sekarang ni. Adakah wujud perbezaan jumlah jualan? Jumlah jualan kita punya DB, kita punya IB adalah jurujual lelaki dan juru wanita, dan kita punya covariate dia. Covariate dia adalah pengalaman. Okey, yang ni kita pakai GLM univariate. Besok kita akan pakai yang ni semualah. Sama ada kita pakai univariate atau pakai multivariate. So hari ni kita try satu je dulu. Okey, klik analyze. Okey, ini try ke ANCOVA semua. Data baru ANCOVA. Okey, klik analyze. Klik JLM. Kemudian univariate. Lain sebab kita bukan buat ujian T. Kita tak macam tadi. Tadi dia ada punya konsep lain. Jadi kita klik compare mean. One way ANOVA. So yang ni kita dah pakai GLM dah. GLM, General Linear Model, dan univariate. So kita punya DB adalah jualan. Masukkan jualan masukkan dalam kotak dependent variables. Kemudian kita punya IV adalah jantina. Jantina masuk dalam fixed factors. Kemudian kita punya pengalaman, faktor ketiga, jadikan covariate. Lepas tu klik OK. Itu je. Ada 4 step. Kita punya DV, jantina. DV kita jualan. IV kita adalah jantina. Ataupun panggil fixed factors. Kemudian kita punya covariate, pengalaman sebagai faktor ketiga. Lepas tu kemudian klik OK. Yang random factor tu kosongkan je Dr. Random factor kat mana Dia keluar juga waktu kita klik jualan jantina pengalaman tu, covariate. Oh, tu tak payah. Masukkan yang perlu 3 je. Kosong je kan? Kita masukkan jualan dekat DB, kita masukkan yang perlu saja. Jualan masuk dalam kotak DB, jantina masuk dalam fixed factor, pengalaman masuk dalam kotak covariate. Itu je. Lepas tu terus klik OK. Yang lain-lain tu biarkan. Masukkan 3 tempat je, 3 bahagian je. Dapat tak? Nanti you akan dapat macam ni lah. Dapat lelaki, dapat perempuan 15-15. Lelaki 15, perempuan 15. So ada 3 Pergi dekat JLM, univariate, jualan dekat DB, jantina dekat IB atau fixed factors, pengalaman masuk dalam kotak covariate. Sebab tu jadi ANCOVA sebab ada huruf C tengah-tengah ni.
So kalau ANCOVA mesti ada covariate. Tu jadi kalau tak ada covariate tadi jadi ANOVA je. Dia tak ada ANCOVA, jadi ANOVA je. Tapi sebabkan dia ada covariate, ada faktor ketiga, tu yang jadi ANCOVA. Okay, dapat semua Okay, ini kita punya result dia. Okay, jantina lelaki 15, perempuan 15. Okay, kita nak tengok sekarang banyak-banyak kan maklumat kat sini Kita nak tengok dua je. Pengalaman dan jantina. Okay, secara jualan, tengok kesan pada jualan, tengok pengalaman, oh ada signifikan. Tapi jantina tak signifikan. Nak tunjukkan bahawa pengalaman itu dapat meningkatkan jualan yang signifikan. Tapi jantina tidak ada. Okay, di R square 8.35 ni. Tinggi ni. Maksud dia nak kata dengan kehadiran pengalaman ni, nak memberi kesan kepada jualan ni antara nak tengok jantina ni sejauh mana jantina nak tengok jualan dengan kehadiran pengalaman tu dapat meningkatkan kesan sebanyak 82.3%. Tinggilah. Maksudnya ternyatalah dengan adanya pengalaman tu dapat memberi kesan dah. Sangat penting lah. Jadi untuk meningkatkan jualan tu bukan isu tentang lelaki dan perempuan, salesman atau sales girl, tetapi faktor pengalaman juga memberi kesan yang betul-betul memberi kesan kepada jualan. Jadi dengan kehadiran pengalaman, jantina dapat memberi kesan kepada jualan sebanyak 82.3% ataupun pakai R square 83.5%. 83.5% besar lah, maksudnya betul-betul lah dari segi jantina tu satu faktor lelaki dan perempuan, tapi pengalaman juga mempengaruhi dari segi aspek jualan lah. Sebab memberi kesan sebanyak 83.5%. Ada dia cara penerangan dia lah. Cara penerangan nak baca signifikan ke tak signifikan. So jantina tak signifikan tetapi pengalaman kerja sangat signifikan dan menunjukkan secara keseluruhan dengan mengukur jantina dengan kehadiran pengalaman dapat meningkatkan jualan sebanyak 83.5%. Besar lah. Okey, sekarang ni kita dah masuk sesi yang seterusnya, analisis kebolehpercayaan, korelasi dan regresi. Ingin saya ulangkan, tadi kita buat ujian ujian ANOVA, ujian ANCOVA. So baru sesi perkenalan so besok memang kita akan cover. Kita akan start sedetail-detailnya ANOVA tu. ANOVA sala, ANOVA dua hala, ANOVA sampel bebas, ada sampel berulangan. So kita akan buat SPA-ANOVA, kemudian kita buat MANOVA. Lepas tu MANOVA tu ada MANOVA faktor 2x2, MANOVA 3x2, MANOVA 3x3, MANOVA, MANCOVA, SPA-ANOVA. Semua tu akan coverkan besok lah. Okay, hari ni sesi kita yang utama sekarang kita nak cover yang 3 bahagian yang terakhir ni adalah kita mulakan dengan ujian reliability. Okey, analisis kebolehpercayaan. Okey, seperti mana yang kita bincang pagi tadi, saya tak adalah menggunakan rush. Jadi kat sini kita hanya menggunakan SPSS saja bagi mengukur nilai kebolehpercayaan menggunakan Cronbach alpha. Jadi bila dah selesai ujian validity tadi dan selesai dengan factor analisis tadi, dah habis pada tu kita sambung data itu untuk buat ujian reliability. Dalam kes ni kita buat Cronbach alpha. Okey, kita ada terdapat beberapa item kat sini lah. Andaikan kita dapat 10 item, okey, kita pun dah buat record dan sebagainya. Okey, kita terus pergi exercise. Kita pergi ujian kebolehpercayaan Mohon semua buka data untuk kebolehpercayaan. So kita test yang ni. Sekejap Doktor. Ujian reliability ni kita buat kat pilot test data Doktor Pilot test bahagian terakhir. Maksudnya tadi kita dah buat ujian normality, kita dah buat factor analysis, last kali kita buat ujian reliability. Masih lagi kat pilot tadi. Pilot test tadi Okey, terima kasih Doktor. Maksudnya yang terakhir lah. Kita tutup dengan bab 3 kita dengan ujian reliability lah. Ujian kebolehpercayaan. Tapi itulah dah jadi macam kebiasaan. Ada juga yang bila data sebenar ni pun ada yang saya nampak ada yang buat juga ujian reliability ni untuk kajian yang sebenar. Tapi yang mostly yang lebih penting fokus kita untuk exercise ni lebih kepada ujian ujian pilot. Okey, mohon semua buka data untuk kebolehpercayaan. So kita buat exercise kat sini ada 5 step kat sini. Analyze, klik scale, klik reliability analysis. Sekejap, ada orang tanya dekat chat.
Okey. Doktor, sorry doktor, tadi keluar angkat kain jap. Bab 15 korelasi 1 data. Tak. Yang ni masih lagi ujian reliability. 11 tak salah saya. 11. Oh. Ada tak? Kebolehpercayaan. Okey. Kebolehpercayaan. So kita sekarang ni analisis kebolehpercayaan. Okey, klik analyze, scale, reliability analysis. Okey, andaikan kita tadi item kita 10 lah. Untuk case dummy kita ada 10. Masukkan item 1 hingga 10. Masukkan dalam kotak items. Okey, pastikan item 1, item sampai item 10 semua sekali. Ctrl A pun boleh. Masukkan ke dalam kotak items. Kemudian klik statistik. Okey, jangan terlepaskan nombor 2 ni sebab tak bold ni kat sini. Klik statistik. Tandakan pada items. Okey, tandakan juga pada scale if item deleted dan tandakan juga pada correlations. Okey, kemudian klik continue, pastikan alpha tu telah dipilih. Okey, kemudian klik OK. Jadi ada 5 step lah Masukkan semua 1 hingga 10, klik statistik, make sure tandakan item, scale if item, deleted and correlation. Kemudian klik continue, pastikan alpha dipilih dalam kotak yang berlabel model, kemudian klik OK. So sekarang ni kita tengok nilai kebolehpercayaan. Okey, nilai kebolehpercayaan yang baik dia kena dapatkan nilai dia lebih tinggi daripada 0.7. Sebaik-baiknya 0.7 ke atas. Dan kita tengoklah. So item 1 dengan item 10 kita capai tak 0.7 ke atas. Jadi siapa dah siap tengok kat sini. Dia dah keluar data macam ni lah. Data macam ni lah. Tengok data ni lah. Sorry, bukan data ni, data ni. Data kat sini sebenarnya nak tengok. Ni data if item deleted. Tapi tak apa, kita tengok bagi kawan-kawan kita siap dulu. Dapat semua? Dapat doktor. Yang lain macam mana? Okey. Okey, saya nak explain sikit untuk ujian reliability ni supaya kita lebih faham. Okey, kalau tak dapat nanti beritahu saya. Kita nak bincangkan result dia. Okey, yang ni kita result kita dapat jadual ujian reliability ni. Okey, kita dapat 0.868. Secara keseluruhan nilai Cronbach alpha kita adalah 0.868. Bermaksud lebih besar daripada 0.7. Jadi item-item kita boleh dipercayai. Jadi item-item kita dalam soal sidik ni boleh dipercayai kerana nilai dia 0.868 iaitu lebih besar daripada 0.7. Okey, baru kita tengok yang detail. Secara keseluruhan okey. Secara detail kat sini kita tengok ini nilai mean dengan standard deviation, tak apa yang ni. Okey, yang ni item correlation matrix. Yang ni pun keluar juga. Okey, yang ni pun tak apa sebab kita ada 10 item kita nak confirmkan. Okey, ni dapat item ni. Okey, kenapa kita nak tengok item 10 ni? Okey, dalam SPSS kerja dia nak delete je kan? Okey, dia memberi andaian, saya lupa tadi, berapa 868 868. So, ada tak yang kat sini lagi besar daripada 868? Tak ada Item 1 pun 852, item 2 pun 850, 856, paling 3 pun 8866. Kita punya result 868. Jadi tak ada item yang kena delete. Katakanlah kita punya item tadi Cronbach alpha berapa? 868. Katakanlah, ingat kita punya Cronbach alpha 868. Katakan kat sini tiba-tiba ada lagi besar daripada 868. Contoh kat sini item nombor 9 ni 878. Apa maksud dia? Kalau you delete item 9 ni, bila you delete item 9, secara automatik dekat 8 ni akan jadi 888. Kenapa? Sebab contoh bila dekat sini tadi dekat item 9 ni adalah 8.88. 8.88. Kalau you delete item 9 ni, apa yang terkeluar dekat sini dia akan duplicate, akan keluar dekat sini. Tapi memandangkan dalam kes ni 0.868 lebih besar daripada semua item-item yang ada kat sini, menunjukkan tiada item di delete. Malah kalau ada tinggi pun kita tak delete kerana 0.868 tu dah lebih tinggi daripada 0.7. Tu cara nak baca dia lah. Okey, ada nak tanya tak nilai Cronbach alpha ni? Okey, nilai Cronbach alpha ni sebaik-baiknya adalah
Dalam dua keadaan lah. Kalau saya dalam saya punya thesis tu saya laporkan kedua-dua lah. Satu saya laporkan saya punya secara overall. Kalau IB tu berapa. Kemudian saya perincikan satu persatu. Jadi dua-dua lah. Yang secara keseluruhan pun saya tunjuk. Secara satu persatu pun saya tunjuk. Nak tunjukkan nilai Cronbach alpha tu. Jadi you tak boleh tunjukkan semua Sama macam tadi. IB, Medetic, dependent variable, dependent variable. So you tak boleh sekalikan analisis kepercayaan untuk semua. Ya, ada soalan untuk analisis kepercayaan sebelum kita masuk ujian korelasi dan regresi? Ada soalan setakat ni? Inilah Cronbach alpha ni biasanya kita buat kat dah habis tadi. Maksudnya kalau dia tak capai 0. Kalau kita delete, maksudnya kita buang kat kita punya questionnaire ke doktor? Ya, item. Item dia buang. Item dia, bukan buang soal sidik, buang item dia. Okey, biasa dalam ni cara paling mudah kita tengok nilai kat depan. Kalau 8,868 kita dah senyum dah, tak payah buat apa-apa dah sebenarnya sebab dah lebih besar daripada 0. Kata kat sini lah, katakan. Contoh dekat slide ni jadi 0.668. Okey, masalah ni. Kenapa nilai Cronbach alpha kita 668? Maksudnya kita kurang daripada 0.7. Kita cuma dapat 668. Jadi kita kena delete. Kena delete macam mana pun sebab Cronbach alpha kita 668. Macam mana nak delete? Kita pun delete dekat sini, tengok kat sini. Mana yang paling tinggi? Okey, katalah yang paling tinggi item 9 adalah 0.6866. Bila you buang je item 9 ni, automatik kat depan akan pergi 866. Dia konsep dia macam itu bacaan dia lebih kurang macam ni lah. Kalau item 9 ni aku delete, apa yang aku dapat nilai Cronbach alpha nombor 9 ni akan keluar dekat bahagian depan. Akan keluar dekat bahagian utama ni. Tapi dalam kes ni tak payah buat apa-apa. Tak apa sebab Cronbach alpha dah 0.868 lebih besar daripada 0.7. Okey, yang tu dapat. Ada soalan nak tanya berkaitan dengan Cronbach alpha? Sebelum kita masuk ujian korelasi. Ini merupakan penutup bagi pilot lah. Sekarang ni kita nak pakai data sebenar dah. Ada lagi soalan nak tanya? Doktor, tadi doktor kata kalau dalam item tu ada yang lebih besar daripada yang kumulatif. Buat apa? Daripada ni. Okey, dia macam ni. Dalam kes ni nombor 1, nombor 1 kita kena check 868 dah lagi besar pada 0.7. Jadi dah valid dah. Dah boleh sah dah. Dah apa? Dah ada validity dah. Nilai dia dah boleh kepercayaan yang tinggi dah sebab once you dah lebih 0.7 maksudnya data ni dah reliable sangat. Item ni dah reliable sangat iaitu sebanyak 86.8 ataupun 86 ni. Tapi just in case you rasa you dapat 668. Contohlah andaikan kita dapat 668. Jadi tak valid, data kita tak ada nilai reliable. Jadi macam mana nak bagi make sure data reliable, kena delete. Delete kat mana? Kat ni, kotak dekat Cronbach alpha if item deleted. So kat sini lah, kita tak perlu delete semua, kita delete yang paling tinggi. So dalam kes ni paling tinggi 866. Jadi 866 item 9. So kalau saya delete item 9, automatik kat depan dia akan ikut 866. Jadi 866 dah valid, dah melebihi 0.7. Maksud dia. Dapat tak tangkap yang tu? Dua kotak saya kena baca. Kotak reliability statistik ni dengan if item deleted. Dalam Cronbach alpha dua item tu yang kena tengok. Tapi kalau kata you tak payah buat, tak apa kalau contohlah kan. Kat sini 0.868. Tiba-tiba kat if item ni tiba-tiba ada 0.89. Still saya kata saya tak delete item tu sebab 0.868 dah cukup besar daripada 0.7. Dah valid dah. Jadi saya tak perlu delete item. Walaupun nilai kat sini lagi besar daripada 868 tadi. Saya consider tak delete juga sebab 0.868 tu dah melebihi daripada 0.7. Ada lagi soalan sebelum saya pergi korelasi? Kalau tak ada kita saya silakan. Setiap item kan ada konstruk masing-masing. Jadi kita buat asing ke sekaligus? Okey, kalau tanya saya boleh buat satu-satu ikut konstruk. Okey, thank you doktor. Okey, kita dah sambung sesi yang utama petang ni, iaitu nak buat analisis korelasi dan regresi. Ni nak tengok hubungan dan pengaruh. Ni label lah ni.
Student degree pun saya jumpa buat, student master pun ada, student PhD pun ada. Jadi kita boleh tengok ni lah kan. Okey, procedure analysis. Sekarang ni kita pakai data korelasi pakai data korelasi. Seorang penyelidik ingin mengkaji sama ada minat seorang pelajar menonton TV mempunyai hubungan yang kuat dengan pencapaian pelajar dalam ujian. Sampel seramai 50 orang pelajar telah diambil dalam satu ujian bulanan di sebuah sekolah, telah diambil merekodkan jumlah jam jumlah jam pelajar berkenaan menonton TV seminggu dan markah yang diperolehi dalam ujian berkenaan. Jadi kita calculate, ambilkan data berapa jam tengok TV selama seminggu. 7 hari ni, 7 seminggu ni berapa jam tengok TV. Okey, dan kemudian kita dapatkan data markah dia. Okey. Okey, jadi kita nak gunakan sini pakai data korelasi bab 15 data korelasi. Mohon semua buka data bab 15 ni, data korelasi. Okey, dia panjang sikit ada 7 step. Okey. Jadi kita klik analyze. Lepas tu klik dekat correlate. Kemudian kita klik dekat bivariates. And klik analyze, correlate. Okey, kita boleh bivariate sebab ada satu IB, satu DB tu. Okey, klik markah ujian. Okey. Klik markah ujian dan jam menonton TV. Okey, masukkan dalam kotak variables. Okey, pastikan kita nak buat korelasi Pearson. Korelasi Pearson bermaksud menunjukkan data tu dah sedia ada bertaburan normal. Okey, pastikan Pearson dipilih dalam kotak korelasi coefficients dan two-tail dipilih daripada kotak test of significance. Kemudian klik pada kotak flag significant correlation, klik option, klik mean and standard deviation dalam kotak statistik. Kemudian klik continue dan klik OK. Jadi kita ada dua variable tu, markah ujian dan jam menonton TV. Satu IB, satu DB. Masukkan dua-dua tu dalam kotak variable. Pastikan Pearson dipilih dalam kotak correlation coefficients dan two tails dipilih dalam kotak test of significance. Klik pada kotak flag significant correlations. Klik option, klik means and standard deviation dalam kotak statistik. Klik continue dan klik OK. Semua sekali 7 7 arahan. Try buat pelan-pelan. So ini kita pakai data 15 korelasi. Dapat semua? Dapat. Ya, ramai dapat ni. Sekarang ni kita nak buat korelasi lah kan. So kita ada IB dan DB. So kita punya jam menonton TV ni kita punya IB lah. So markah ujian ni DB. Tapi disebabkan kita nak buat korelasi, kita tak asingkan IB, DB. Dua-dua ni kita masukkan semua dalam kotak variable. Okay, semua dah macam dah dapat tu. Okay, ini result dia. Dia keluarkan, mula-mula keluarkan descriptive statistik lah, jumlah markah dengan TV tu. Jadi data ni tak ada nak baca sangat lah nilai mean tu. Jadi kita tak tengok nilai mean, kita cuma nak tengokkan kita punya table korelasi Pearson. Okey, pakai kutil tadi. Okey, dalam kes ni kita nampak bahawa ujian markah, sebab dia matrix kalau baca ujian markah ujian, tak bacalah ujian markah ujian tu keluar nombor 1 je. Yang kita nak tengok perbezaan atau hubungan, kita panggil hubungan korelasi. Hubungan antara ujian markah dengan TV, jam menonton TV. Nak tengok hubungan antara jam menonton TV dan markah ujian. Berapa kita dapat? Negatif. Tu nak kena baca tu. Negatif. Berapa keluar tu? 936. Okey, 936. Lepas tu ada nilai signifikan. Jadi paling tepat adalah negatif 0.936. Macam mana nak baca? Okey, mula-mula sekali nak baca, tengok simbol positif dan negatif. Okey, dalam jawapan kita ni negatif 0.9. Apa maksud negatif? Maksud dia
Kalau markah ujian naik, jam menonton TV turun. Kalau menonton TV tu banyak, markah ujian menurun. Songsang. Itu maksud dia kenapa negatif. Kalau katakan kita punya comparison sekarang ni antara markah ujian dan TV jam menonton. Jadi kalau semakin tinggi menonton TV, markah ujian akan menurun. Songsang lah. Itu yang negatif tu. Kalau positif, banyak tengok TV, markah ujian pun meningkat. Dua-dua naik. Itu positif. Kalau negatif, satu naik mesti satu turun. Kata jam menonton TV tinggi, markah ujian akan turun. Kurang tengok TV, markah ujian akan meningkat. Itu maksud dia nanti berhubungan songsang tu lah. Okey, jadi nak tunjukkan dekat situ. Jadi apa maksud 0.9? 0.9 dia macam ni. Semakin tinggi, perfect lah. 0.9 maksudnya sangat kuat. Jadi katakan terdapat hubungan songsang yang sangat kuat. Kan? Secara signifikan. Macam mana nak tahu signifikan? Ada gambar star tu. Correlation is significant at the level 0.01. Jadi nak tunjukkan bahawa terdapat hubungan negatif yang sangat kuat dan signifikan antara markah ujian dan juga jam menonton TV. Sama juga bawah tu. Tapi dia tukar je TV jam menonton TV itu terhadap markah ujian terbukti terdapat negatif 0.936. Tunjukkan terdapat hubungan yang negatif sangat kuat dan signifikan. Jadi nak baca pelaporan macam inilah. Jadual menunjukkan nilai perkali korelasi adalah 0.936. Negatif menunjukkan hubungan songsang antara jumlah jam menonton TV dan markah ujian. Semakin meningkat jumlah jam menonton TV, semakin markah ujian semakin berkurangan. Nilai negatif 0.936 sangat menghampiri 1. Okey, menunjukkan korelasi antara jumlah jam menonton TV dengan markah ujian adalah hubungan negatif yang sangat kuat. Nilai asterik star tu menunjukkan signifikan pada arah seketian 0.01. Okey, semalam dekat grup WhatsApp, kalau you perasan saya ada share benda tu. Saya ada share dalam grup WhatsApp tu dia punya jadual perkali korelasi. Cuba you tengok dalam grup WhatsApp tu. Okey. Okay, saya share semalam tu yang saya screenshot gambar tu. Okey. Kalau nilai perkali korelasi tu 1, kita panggil sempurna. Okey, kalau 0.8 hingga 0.99, kita kat sinilah sebab 0.936 kan. Jadi sangat kuat. Kalau 0.79 hingga 0.6 itu kuat. Kalau 0.59 hingga 0.4 sederhana, 0.39 hingga 0.2 lemah, 0.19 hingga 0.01 sangat lemah, 0.0 adalah tiada hubungan. Jadi tu nak bacalah nilai tinggi rendah. Kita dapat 0.936 ni menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat. Jadi menunjukkan terdapat betul ni kalau tengok TV dengan result pelajar ni, keputusan ni memang terdapat hubungan yang sangat kuat. Maksudnya betul, statement dia sangat kuat. Banyak tengok TV, rendahlah markah ujian tu. Dia buktikan dengan signifikan lagi. Okey, ada soalan nak tanya untuk korelasi sebelum kita masuk regresi? Penting sebab mungkin ada sahabat-sahabat kita dalam ni sebab tengok cara you pembentangan tu ramai yang kau buat korelasi ni, tengok hubungan. Boleh tanya soalan jika nak tanya soalan? Doktor. Hello. Boleh tanya kuat sikit tak? Slow suara tak? Saya tak pernah dengar. Hello. Ya, silakan. Doktor, saya nak tanya, macam contoh doktor ni, doktor guna 2 pemboleh ubah untuk melihat korelasi. Boleh tak kalau ujian korelasi ni menggunakan lebih daripada 2 pemboleh ubah? Boleh? 3 ke 4 ke 5 dia macam ni kan? Kotak tadi kan? Kotak ni cuma nampak 2 je kan? Sebab 2. Kalau you buat 3 dia akan keluarlah 3. So dia akan keluarlah, dia akan keluar ujian markah TV jam, radio jam, akan keluar lagi lah. So kalau you ada 3 dia akan keluar lah ujian markah ujian, TV akan keluar lagi 3. Kalau 4 keluar 4. Kan? Kalau ada 10 lah, jadi ada 10 row 10 kolom, akan keluar macam itulah. So dia akan berpanjang kesenambungan lah. Macam ni contoh mudah je kan, ada 2 je kan. Satu kan. Kalau ada lebih daripada 2, ada 3, 4 pun tak ada masalah. Boleh dia analisis secara serentak. Maksudnya ada 10, ada 20 pun boleh tengok secara serentak.
Ada soalan sebelum kita nak masukkan part yang mungkin kita kata penutup lah, yang susah sikit lah untuk bahagian regresi. Ada soalan tak yang ni untuk korelasi atau yang sebelum ni? Okay, clear kan? Maksudnya kat sini kalau nak baca, pertama tengok nilai negatif atau nilai positif. Nilai negatif menunjukkan kalau negatif mesti berbeza. Kalau lagi banyak tengok TV, markah mesti turun. Mesti dia songsang. Ni sebab tu kata kalau simbol negatif ni bermaksud hubungan songsang. Hubungan sebaliknya lah. Kalau jam nonton TV tinggi, markah turun. Kalau markah tinggi, nonton TV akan menurun. 0.9 ni namanya perkali korelasi. 0.9 menghampiri 1, dia jadi sangat kuat. Jadi terdapat hubungan negatif yang sangat kuat. Dia buktikan dengan asterik ni menunjukkan pada sini signifikan. Okey, kat bawah ni pun tulis tempat ni 0.00 kan signifikan juga. Bukan pada simbol saja, nilai dia pun menunjukkan 0.00 itu lebih kecil pada 0.01. Okey, kalau semua clear, kita buat masukkan ujian regresi. Okey, regresi ni nak kena hati-hati, nak kena pelan-pelan. Tak apa sebab sangat penting ujian regresi ni. Beza antara korelasi dan regresi, tengok nilai ni tadi. Apa beza dia? Kita tak boleh nak jawab berapa peratus kesan, kesan tak boleh jawab, peratus pengaruh tak boleh jawab. Itu kelemahan yang ada dalam korelasi. Korelasi sekadar boleh tahu terdapat hubungan positif ke hubungan negatif, hubungan yang kuat ke atau melemah, hubungan itu signifikan atau tidak. Itu saja peranan untuk analisis korelasi. Nak lebih pada tu, kita kena buat ujian regresi. Okey, seorang pengurus sebuah syarikat jualan langsung ingin mengkaji hubungan antara jumlah produk yang dijual dalam seminggu. So Y itu kita punya DB lah. Nak tahu berapa kita punya jumlah jualan dalam masa seminggu. Dengan jumlah jam bekerja. So jam bekerja, dikatakan X1 dan harga. Jadi mempengaruhi jualan disebabkan kita punya salesman tu bekerja mungkin dalam tempoh jam yang lama dan juga dipengaruhikan oleh faktor harga yang ditetapkan. Jadi kat sini kita punya IB adalah harga dan jam. Okey. Kita punya ni Y kita adalah jualan. Okey. Minta jasa baik Takut you all, yang ni kita buat pelan-pelan. Kita buat pelan-pelan supaya ada banyak step ni. Semua sekali ada 19 step. 19 step supaya kita tak buat silap, kita akan go through one by one. Okey. Kita dah masuk dekat regresi. Okey, yang pertama pilih data. Takut tersalah. Kita pilih buat 15 regresi. Ambil data ni dulu. 15 regresi. Okey, kemudian kita buat satu-satu. Okey. Mohon tengok pada gambar rajah dalam slide Jangan tengok pada teks tu. Gambar rajah tu lagi clear. Yang saya snapshot tu pada gambar rajah tu. Okey, klik analyze, klik regression dan klik dekat linear. Analisis, regression, linear. Okey, klik pada produk. Okey, produk masukkan dalam dependent box. Okey, kemudian masa kerja dan harga masuk dalam kotak independent. Masukkan produk dalam dependent variable, masa kerja, harga dalam kotak independent. Okey, kemudian klik statistik. Ni yang penting ni nombor 5 ni. Klik statistik. Okey, cuba tengok pada gambar rajah. Klik estimate. Klik model fit. Klik dekat confident interval. Klik descriptive. Klik collinearity diagnostics. Klik W Watson. Klik K-wise diagnostic. Jadi klik. Semua nak nampak clear, tunjuk pada gambar rajah. Dalam kotak regression dan confident, klik estimate dengan confidential. Dalam kotak sebelah tu, klik model fit, descriptive dengan collinearity diagnostic. Kemudian yang bawah tu untuk residual, klik W Watson dengan case wise diagnostic. Semua sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Make sure 7 yang you tick dekat bahagian statistik. Saya ulang balik, klik pada estimate, klik pada confident interval, klik pada model fit, klik descriptive, klik collinearity diagnostic, klik W Watson dengan K-wise diagnostic. Okay, tak habis lagi, kita baru sampai 6. Okey, 7. Klik continue, lepas tu klik plot. Okey, klik plot tu, kat gambar rajah tu kalau kita perasan dia ada Z dengan X. Okey, masukkan, pindahkan Y kena Z residual, Z resid. Okey, kemudian X Z prit.
Jangan terbalik ini Untuk Y, Z receipt. Untuk X, Z print. Okay, make sure masukkan tu. Klik continue, klik plot, klik Z receipt. Okay, untuk Y dan Z print untuk kita punya yang S. Okay, bawah tu standardized residual plot. Klik dua-dua tu. Klik histogram dan klik juga normal probability test. Normal probability plot. Klik histogram dengan normal probability plot. Okay, saya ulang balik dalam bahagian ni, klik plot, masuk Z residual dalam Y dan Z print dalam X. Pastikan tanda histogram normal probability plot bawah standardized residual plot. Okay, baru 11. Okay, 12. Klik continue, klik save. Okay, kemudian dalam kotak distance, pilih Mahalanobis Cook. Dua tu Mahalanobis Cook. Dalam kotak residual, pilih standard and studentized. Okay, so bawah sekali tu, make sure last sekali tu ada include the covariant matrix. So include covariant matrix, maksudnya Mahalanobis masuk, the distance Cook masuk, standardized, studentized. Okay, kat bawah tu include the covariant matrix pun kena tick. Okay, baru 15. Okay, yang terakhir, klik continue, klik option. Okay, dekat option tu tandakan exclude KPWise. Okay, kemudian klik continue, klik okay. Make sure tu dekat klik option tu kita stepping method kriteria tu use probability of F tu entry 0.05 removal 0.1. Tapi yang paling penting adalah kita nak exclude constants equation kemudian exclude KPWise. Make sure dengan tu jangan lupa tanda exclude include constant equation dan exclude KPWise. So 19 step. Dapat ke semua ni? Ke nak ulang balik? Yang paling penting tengok gambar rajah tau. Sebab dalam slide ni dah detail dah gambar rajah tu. You ikut gambar rajah tu. Kerana mungkin dalam teks ada yang tertinggal. Okay, semua okey ke 19 step ni? 19 step nak buat multiple regression atau nak buat regression. Dapat. Okey doktor, insyaAllah. Jangan tengok, saya ulang balik mungkin arahan-arahan ni mungkin tertinggal. So tolong tengok dekat gambar rajah ni macam ni. Estimate tick, confidence interval dah tick, model fit, descriptive, collinearity, Durbin-Watson, KPWise. Kemudian masukkan Z receipt dalam Y, X Z print, standardized residual dah tick, histogram, normality. Kemudian untuk bahagian option ni, klik dekat bahagian standardized, studentized, lepas tu pilih Mahalanobis dengan Cook. Kemudian bawah sekali tu include the covariant matrix. Klik continue. Okey, lepas tu klik continue lagi, tu dapat dapatan. Boleh dapat ke sangkut mana-mana, beritahu saya supaya saya boleh tunggu dulu. Okey ke semua? Okey, saya ada sharekan juga kalau dalam grup kohort tu saya dah jelaskan analisis andaian untuk analisis regresi berganda. Memenuhi andaian berikut. Nanti saya baca, saya tunggu yang lain-lain siap dulu. Okey semua? Laju dah. Semua dapat dah. Okey, ni tadi. Yang ni pula. Ridwan pun dapat dah. Semua ada 19 tapi itulah kena tengok dekat gambar rajah tu supaya saya takut sebab rasanya ada yang saya tertinggal tu dekat dekat point-point tu. Tapi make sure apa yang saya screenshot dalam SPSS tu benda yang betul lah.
So apa yang saya tick, you kena tick. Okay, ini sama last sekali untuk apa? Untuk yang buat ni, kena make sure kena klik semua lah. Maklum lebih scope, standardize, studentize, and include the covariance matrix yang ni kena masuk. Okay, ini last ni continue. Include constant in equation dengan exclude k pairwise. Okay, kalau dah. Okay, saya cerita dulu sikit Saya cerita sikit apa yang tertulis dalam dalam kita punya buku tu. Saya baca untuk tatapan kita semua. Okay, prosedur SPSS bagi analisis regresi berganda. Nombor 1, hubungan linear antara pemboleh ubah. Anda boleh melihat bentuk pada scatter plot. Bentuk pada scatter plot sepatutnya bergaris lurus dan linear. Yang pertama kena cek terdapat hubungan linear antara pemboleh ubah dengan melihat pada scatter plot. Yang kedua, tiada multicollinearity. Anda perlu merujuk kepada nilai variance inflation factor BIF dan juga nilai tolerance. Jika nilai BIF antara 1 hingga 10 menunjukkan tiada masalah multicollinearity. Sebaliknya, jika nilai BIF kurang daripada 10 telah wujud masalah multicollinearity. Nilai tolerance melebihi 0.1 pula menunjukkan tiada masalah multicollinearity. Okey, kemudian tiada autokorelasi. Anda perlu merujuk pada nilai statistik Durbin-Watson. Okey, nilai antara 1.5 hingga 2.5 atau lebih tepat jika nilai Durbin-Watson bersama dengan 2 dikatakan tiada masalah autokorelasi. Okey, data perlu bersifat homogeneity. Susah nak sebut ini. Okey, andaian homogeneity ni adalah penting untuk model regresi linear. Bermakna varian dalat adalah sama di semua peringkat pemboleh ubah bebas. Apabila varian dalat adalah berbeza dengan nilai yang berbeza pemboleh ubah bebas, maka menunjukkan heterogeneity. Anda perlu rujuk pada garis dan dalam scatter plot. Sebaik-baiknya residua secara rawak bertaburan di sekitar kosong garis pendatar dan menjadikan taburan yang agak lurus. Okey, data bertaburan normal, anda perlu menyemak residual ralat pada garis regresi dengan melihat derajat normal p-log. Pastikan juga tiada masalah multivariate outliers. Okey, ada beberapa syarat kat sini lah untuk kita baca sebelum kita baca laporan akhir. Yang pertama kat sini, tengok gambar rajah, dia kata kat sini, kalau tengok gambar rajah so kat sini cuma nak tunjukkan standardize dengan ni. Okey, yang kat sini kita boleh tengok Malone-Lewis Denston. Okey, kita boleh tengok. Okey, nilai variance inflation factor BIF adalah 1.798 antara nilai 1 hingga 10 yang menunjukkan tiada masalah multicollinearity. Nilai toleran pula melebihi 0.1. Okey. Ini kita punya Malone-Lewis Denston. Tengok gambar rajah yang menunjukkan pertaburan normal. Okey, kenormalan data juga boleh dirujuk secara residual dengan melihat bentuk rajah histogram. Okey, dari segi gambar rajah kat sini okeylah. Walaupun ada curam sikit satu kat tengah ni. Okey. Okey, ni kita punya p-plot ataupun QP plot. Okey, regression pertaburan secara normal. Okey, tidak ada wujud kita besar outliers dan lain-lain. Okey, ni kita punya scatter plot. Scatter plot ni membuktikan rajah scatter plot di atas menunjukkan tidak ada pattern dalam taburan data. Ini menyokong bahawa data adalah bertaburan normal. Kita boleh tengok scatter plot untuk buat bertaburan normal. Okay, apa beza dengan ujian normality yang pagi tadi kita buat? Itu basic ujian normality. Ini nama dia multivariate normality. Kita laporkan scatter plot, kita laporkan PP plot, kita tengok juga ada punya histogram. Okey. Kemudian kat sini kita nak jawab kita punya hipotesis. Jadi nak tengokkan nilai korelasi Pearson tu masa bekerja dan sebagainya. Okey, jadual korelasi menunjukkan korelasi adalah boleh ubah kajian. Korelasi adalah boleh ubah yang bersandar, iaitu produk yang terjual dan juga masa menunjukkan hubungan yang positif yang sangat kuat. Manakala hubungan boleh ubah bersandar iaitu produk terjual dengan boleh ubah bebas, harga pula menunjukkan hubungan
yang negatif. Okey, kat sini nampak hubungan antara ni 3. Produk dengan produk, produk dengan masa kerja, produk dengan harga. Masa kerja dengan produk, masa kerja dengan masa kerja, masa kerja dengan harga. Okey, begitu juga harga dengan produk, harga masa kerja dengan harga dan harga. Okey, kalau tengok nilai signifikan, semua signifikan lah kepada semua keadaan. Kalau tengok gambar rajah ni semua signifikan lah. Okey, ni kita punya result kat sini adalah 86.4 yang mana adjust R square kita 747. Okey, W Watson kita dah 1.9887. Kedua-dua pemboleh ubah bebas iaitu harga dan masa dapat menjelaskan sebanyak 74.7% kalau tengok R square lah. Kalau tengok nilai R dia adalah 86.4 dan pemboleh ubah standar iaitu produk terjual. So kita pakai R square kat sini 74.7%. Sejauh mana kita punya harga dan masa tadi, harga dan masa dapat memberi kesan sebanyak 74.7% kepada yang kita punya DB tadi, jualan, produk terjual. Ternyata dengan kehadiran harga dan masa ni dapat meningkatkan jualan produk. Okey, yang ni nak tengok ANOVA korelasi, nak tengok correlation lah. Okey. Ini nilai coefficient dia, nak tengok nilai VIF tadi, nilai tolerance. Okey, nilai tolerance adalah 0.5. So dalam julat tak lebih daripada 1. Okey, kat sini juga boleh tengok masa kerja dan harga kerja satu-satu, masa kerja 0.6, ini 13.0 T. So kan kalau nak tengok dua-duanya adalah signifikan lah. Masa kerja dan harga kerja. Nilai VIF pun dalam julat 1 hingga 10 pun okey. Jadi VIF okey, tolerance okey, nilai signifikan semua signifikan dan juga nilai masa kerja dan harga juga. Okey, selesai dah kita punya regresi. Ada soalan? Ada soalan? Mungkin ada part-part nak tanya, mungkin terlepas kat mana-mana nak tanya, boleh? Saya buka soalan dah. Ada soalan? Nak tanya berkaitan statistik ni? Minta maaf lah kan, kita buat secara online. Memang ada terbatas lah. Ada yang tadi tak dapat buka dan sebagainya. Okey, silakan. Saya nak tanya, kalau lah result kita tak signifikan kan? So macam mana? Kita dah collect semua data. Yelah, logik tak logik memang wujud juga tak signifikan tu kan. Kalau tanya saya, saya akan betulkan saya punya data lah. Data tu maksudnya mungkin saya ada kesilapan, mungkin saya kena tambah control variable ke, mungkin saya kena betulkan saya punya demografi, mungkin saya tak ambil semua. Itu benda perkara yang pertama saya buat lah. Sebab yelah kadang-kadang nak juga dapat yang signifikan tu kan. Jadi saya ada benda lain yang saya buat lah untuk kawal lah. Contohnya jadikan moderating ke mediating ke untuk dapatkan jadi signifikan tu. Kan? Tapi kena betulkan balik kita punya problem statement, literature review lah. Itu contoh kalau nak jadikan positif ataupun nak jadikan signifikan. Tapi kalau kata you dah buat sehabis mungkin dapat negatif lah. Tak signifikan tak apa. Kan? Kalau tanya saya, kalau saya nak signifikan, saya akan usahakan benda lain lah. Saya tengok apa kesalahan saya. Contohnya mungkin saya kena tambah IV ke. Kadang-kadang ada mistake yang saya buat lah. Jadi contoh yang paling banyak sekali adalah saya punya unit analisis lah. Saya tengok balik sampel ni balik, patutlah tak signifikan. Okay, keluarkan group SMEs, keluarkan dalam konteks ni, cuba run balik. So run balik nampaklah beza dia. Tapi tu untuk yang data banyak lah. Kalau data tak banyak memang susah juga lah. Tapi dalam kes ni signifikan. Macam you cakap tadi tak signifikan. Student saya baru ni Viva master lah tapi berapa 7, 8 hipotesis ke 7 hipotesis. 7 tak signifikan, 1 je signifikan. Okey je. Tengah nak hantar pemutulan dia punya Viva. Okey lah. Cuma dia ada justifikasi lah kenapa tak signifikan. Dan dia ada 8 tak selalu 8 ke 7. Semua tak signifikan, ada 1 je signifikan. Doktor, Assalamualaikum. Boleh terang bahasa mudah tak? Apa beza hubungan korelasi dan regresi sebenarnya? Okey, terima kasih soalan tu. Kita tengok pada result, okey. Okey, kita tengok pada hubungan lah Okey, hubungan tadi kalau you tengok result, okey, tengok pada result tadi kan. Pertama kita nak tengok adakah terdapat hubungan ataupun tidak. Itu persoalan dia. Bila tengok korelasi, keyword dia adalah sinonim dengan hubungan.
Kalau regresi kita tak panggil hubungan. Korelasi kita ada hubungan. Jadi syarat nak buat regresi kena ada korelasi. Siapa plan nak buat regresi kena buat korelasi dulu. Sebab syarat regresi kena buat korelasi. Ataupun kena syarat berhubungan. Jadi bila you buat berhubungan, you dapat jawab sama ada positif ataupun negatif. Kalau katakan positif, kalau ada simbol kat sini positif, maksudnya semakin banyak tengok TV, semakin tinggilah markah ujian. Tapi kat sini berbentuk negatif. Kalau negatif maksudnya hubungan sonsang. Kalau jam menonton TV tinggi, markah pun turun. Itu bermaksud simbolik pada positif dan negatif. Yang kedua, kat sini ada satu nilai, iaitu 0.9. Kalau 0.9 merujukkan terdapat hubungan yang kuat. Kita cerita hubungan sebab korelasi. Terdapat hubungan negatif, terdapat hubungan yang kuat. Kalau kat sini terdapat 0.1, kat sini 0.9 kan. Kata dah terdapat 0.1, terdapat hubungan yang sangat lemah. Sebab saya di 0.9 paling tinggi 1 sempurna, 0.936 ni menghampiri 1 dikategorikan sebagai terdapat hubungan yang sangat kuat. Okey, tengok nilai asterik ni ataupun nilai signifikan total ni 0.01 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan. Secara keseluruhan terdapat hubungan sonsang secara sangat kuat dan signifikan. Jadi korelasi ni nak tengok ada hubungan ke tidak. Kalau ada hubungan tu sangat kuat ke, sangat lemah dan sebagainya. Dan terdapat tak hubungan tu secara signifikan atau tidak signifikan. Itu nak tengok pada hubungan, itu korelasi. Okey, seterusnya nak tengok regresi. Regresi ni nak tengok pengaruh ataupun kesan. Dalam kajian ini kita ada 2 IB, iaitu harga dan juga jam bekerja. Tempoh masa bekerja dan juga harga. Dan kita punya DB kita adalah jualan. Y itu adalah DB kita jualan. Okey, dalam kes ni bila kita dapat result tadi, saya tunjuk ini result yang tadi kat sini menunjukkan okey, kita ada R dengan R square, adjusted R square. Yang ni cuma dapat dalam regresi saja. Jadi korelasi tak ada keluar benda ni. Jadi nak tunjukkan kita punya IV tadi, apa kita punya IV? Harga dan masa. Jadi harga dan masa ni dapat memberi kesan kepada jualan ataupun mempengaruhi jualan sebanyak 74.7%. Korelasi tak ada ni, R square ni dan dapatkan kesan ni tak ada. Jadi kelebihan regresi dapat menentukan kesan sejauh mana harga ni, harga dan masa ni dapat mempengaruhi jualan sebanyak 74.7%. Itu kategori yang sangat besar lah. Selain juga R square ni boleh jawab je tadi juga, signifikan. Kan, ni dia syarat korelasi tadi. Korelasi wajib untuk buat regresi. Tapi regresi ni menunjukkan kat sini lah. Secara detail dia macam ni lah. Ni secara detail dia. Okey, masa kerja signifikan. Harga pun signifikan. Tapi secara keseluruhan tadi, masa dan harga kerja dapat meningkatkan jualan secara signifikan. Maksudnya regresi dapat melihat kepada kesan. Kesan tu boleh terjemahkan dalam bentuk peratus. Sejauh mana IB ni memberi kesan kepada DB. Yang tadi korelasi tu sejauh mana IB dapat memberi hubungan, darjah hubungan. Kita hubungan macam mana? Hubungan kita positif ke, kuat ke tak kuat ke, signifikan ke tak signifikan. Tapi regresi ni dapat memberi kesan, dapat mempengaruhi kita punya DB tu dan boleh diukur dari sudut peratus ataupun persen dia. Korelasi tak boleh measure by persen. Sekadar beritahu hubungan tu positif, negatif, kuat tak kuat, signifikan atau tak signifikan. Tapi regresi bukan sekadar dapat tahu dia dapat memberi kesan secara signifikan, tapi dapat keluarkan darjah R square tadi, berapa peratus contohnya. Okey, yang macam tu dapat tak? Nak faham antara dua ni? Okey, Dr. Faham. Terima kasih. Kalau jadi saya tambah kalau you plan nak buat regresi, korelasi tu automatik. Nampak tadi? Bila kita buat regresi, result korelasi pun keluar juga. Jadi kalau contoh siapa nak buat regresi, automatik dalam regresi tu ada korelasi. Run satu data je korelasi pun dapat result. Cuma dia tak keluar nilai asterik lah. Tapi dia keluar kat bawah tu nilai signifikan. Dapat baca juga ni. Kalau macam ni, masa kerja, contohlah produk dengan produk, diri sendiri tak jadi apa-apa lah kan.
Tapi produk dan masa kerja 0.8. 0.8 kategori berapa tadi nilai berkorelasi? Kuat kan? Jadi terdapat kuat. hubungan yang kuat, positif tak ada nilai. Maksudnya nak dapat masa kerja lebih, produk pun meningkat, jualan produk pun meningkat. You kerja lebih, jumlah jualan pun meningkat. Cuba tengok produk dan harga. Nampak tak simbol negatif? Apa maksud dia? Harga yang rendah meningkatkan jualan. Sebab dia songsang. Hubungan negatif. Harga yang menurun, jualan meningkat. Sebab dia ada negatif. Tapi dia 7.7. Mungkin dekat sini pun dia, kalau tadi 0.9 sangat kuat kan. 0.7 ni kuat ataupun sederhana kuat. Maksudnya itu maksud dia. Jadi korelasi ni nak tahu terdapat, ni semua signifikan terdapat, maksudnya produk dengan masa kerja signifikan, produk dengan harga signifikan. Kuat tak kuat, tengok nilai ni lah. Nama ni nilai perkali korelasi. Kalau positif negatif ni tengok secara hubungan secara langsung ataupun secara tidak langsung lah, ataupun dipanggil hubungan songsang lah. Thank you, Doktor. Kalau bahasa mudah untuk ANCOVA, Doktor, apa Doktor boleh terangkan? ANCOVA ke ANOVA? ANCOVA. ANCOVA tu. MANOVA. ANCOVA tadi, yang ANOVA tu ada ANCOVA tadi kan? Itu salah baca, saya baca. Betul tak? ANCOVA, apa bahasa mudah untuk? ANCOVA tu sebab dia C, covariate, ada orang ketiga. Ada pihak ketiga. So kalau huruf dengar ANCOVA ke MANCOVA tu C tengah-tengah tu covariate. Covariate tu maksudnya sekarang ni dia nak tengok jantina, sejauh mana jantina tu dapat tadi markah tak saya. Antara lelaki dan perempuan, jantina kan? Antara lelaki dan perempuan siapa dapat markah yang tinggi? Lepas tu dengan dikawal dengan tadi bukan apa tadi pengalaman. Juru jual lelaki dengan juru jual perempuan, which one yang dapat meningkatkan jualan yang tinggi? Tapi dikawal oleh covariate. Covariate dia pengalaman. Dia maksudnya faktor ketiga lah. Kalau you biasa dengar moderator, mediator, itu untuk kategori yang buat regresi semua tu. Tapi untuk yang kategori ANOVA ni, dia ada juga nama dia covariate. So covariate ada dua. Dekat ANCOVA dengan MANCOVA. Masih bila nak bezakan ANCOVA dan MANCOVA? ANCOVA tu bila ada DV dia ada satu. Kalau ada DV dia dua, tu dah MANCOVA. Dia nak baca ANOVA ni tengok jumlah DV. Kalau DV tu lebih pada satu, dia kategori multivariate, dia panggil MANCOVA. Kalau ada satu je, ANCOVA. Ada huruf C bermaksudnya ada pihak ketiga. Kalau tak ada pihak ketiga, buang huruf C tu. Jadilah ANOVA, jadilah MANOVA. Ada faktor ketiga, jadi MANCOVA. Ada faktor ketiga juga, jadi ANCOVA. Itu beza antara covariate. Jadilah yang ada huruf COVA tu masuk covariate lah. Okey, faham. Thank you, terima kasih. Sama. Okay, ada soalan lain? Soalan-soalan lain nak membezakan yang mana-mana. Saya tunjuk yang very basic lah. Very basic sebab kita akan ada juga sahabat-sahabat kita yang baru nak start, baru first time. Ada yang WhatsApp saya, dia kata baru first time kat SPSS. Okay. Doktor, boleh beri contoh objektif correlation satu dengan objektif regression satu tak? Adakah terdapat hubungan? Okay, objektif Objektif tu research question. Objektif. Objektif, kalau objektif dia kata menentukan hubungan. Itu korelasi. Menentukan hubungan antara A dan B. Katalah hubungan A tu adalah kita punya IV, B tu adalah kita punya DV. Menentukan hubungan antara A dan B. Kalau regresi, menentukan pengaruh atau menentukan kesan. Itu je bezakan dia. Dua-dua pakai menentukan hubungan untuk korelasi. Kalau regresi boleh letak menentukan pengaruh atau menentukan kesan. Lepas tu tambahlah menentukan pengaruh atau menentukan kesan antara, letaklah nama-nama variable tu yang you nak kaji. Sama juga dengan hubungan ni, menentukan hubungan antara, kalau dua-dualah antara A, B, C, kalau dua antara A dan B, kalau tiga antara A, B dan C, kalau ada empat antara A, B, C dan D. Dia beza di keywords. Kalau kata hubungan itu korelasi. Kalau nak tengok pengaruh itu regresi. Nak tengok kesan itu regresi. Jadi bolehlah sama ada gunakan perkataan pengaruh atau kesan. Saya cuma kalau you guna SPSS lebih dekat dengan term pengaruh. Tapi kalau you pakai
PLS atau pakai AMOS, better gunakan perkataan kesan. Cuma tu kita cuma tambah sikit lah. Dia suka explain detail kan. Kesan langsung ke kesan tidak langsung. Dalam kes kita ni kesan langsung lah. Adakah menentukan kesan langsung antara, tu kalau kata pakai AMOS. Macam tu. Okay, ada lain yang menjawab ke soalan tu? Dapat doktor, terima kasih. Dia besok baru saya nak cover yang semua family itulah, univariate dengan multivariate. Tapi besok dia punya aras kefahaman tu lebih tinggi sikit, sebab tu saya simpan hari kedua. Macam tadi kan you dah tanya dah, kumpulan kawalan, kumpulan rawatan, tu sebenarnya tu dah advance dah. So advance tu kita cover besok lah. Jangan risau. Tadi cuma masuk basic-basic. Saya ulang balik ANOVA sehala, ANOVA dua hala tu saya ulang balik. Cuma hari ini tadi lebih pada basic, kita belajar recode, kemudian kita belajar transform, kita compute, kemudian kita buat data deskriptif, kemudian kita buat cross tab, kemudian kita tadi buat apa? Ujian normality. Yang ada dua tu kita ada chromograph dengan Shapiro, skewness, kurtosis, histogram, stem and leaf, box plot, lepas tu QQ plot. Kemudian kita buat factor analysis sebelum kita rehat tadi. Lepas tu saya mulakan tadi ujian T satu sampel, ujian pair sampel, ujian T pair, kemudian kita buat ANOVA, kita buat ANCOVA, kita buat ujian reliability, kita buat korelasi, kita buat regresi. Banyak kita buat hari ni. Tapi go through untuk understanding lah. Saya believe bila you buat exercise atau data sebenar nanti akan jumpa yang complicated sikit lah. Tapi tak apa, nanti you boleh tanya saya tepi macam mana nak buat dan sebagainya. Tapi itulah saya tak nak masuk terlalu advance sangat hari ni supaya semua orang boleh faham. Tapi saya kat terus terang kan, antara saya tak tahu kalau orang lain ajar macam mana, tapi saya rasa saya sangat susah nak jumpa orang yang buat regression 19 step. Kalau orang kata bukan level PhD, mungkin dia bukan level PhD punya regression sebab dia tak ikut 19 step. Tapi kalau you sekarang ni mendengar, kalau you decide nak pakai SPSS, nak buat multiple regression, tolonglah simpan slide ni untuk 19 step ni. Sebab inilah yang paling lengkap punya regresi. Paling lengkap punya regression yang ni. Sebab kadang-kadang orang buat regression tak lengkap. Inilah 19 step yang paling lengkap. Student saya mostly yang 3 orang tengah tunggu Viva sekarang sampai multiple regression je. Dia buat sampai sini je. Tapi dia pakai 19 step ni lah. Dia tak skip pun. Kena pakai 19 step. Saya nampak sekarang ni ramai pakai multiple regression tak ikut step. Banyak dia tertinggal. Dia tak buat tu, dia tak buat ni. Nanti dok kita nak tanya. Kita bukan tanya apa, tanya ni lah. Tanya berkaitan dengan you punya nilai VIF. Kenapa tak laporkan nilai VIF? Kenapa nilai tolerance? Kat last sekali tu ada nilai tolerance ni. Ni nilai correlity, nilai tolerance dia tak laporkan. Lepas tu dia tak boleh nak explain antara masa dengan kerja ni. Kemudian dia tak boleh nak explain in term of apa? Ni R square ni, model summary. Ada yang tak boleh nak explain Dublin Watson dan sebagainya. Itu ya dalam slide tadi itulah yang saya cerita tadi tu. And ada berapa andaian regresi. So orang tanya apa syarat-syarat korelasi? Apa syarat-syarat regresi? Itu kena ada semualah. Ya. Okey, ada lain soalan? Untuk kita punya hari ini sesi pertama untuk kita punya SPSS. Sebelum kita sambung pada sesi yang kedua pada keesokan hari. Doktor, betul tak saya punya objektif macam ni sebab yang saya present pasal yang impact environment tu doktor. Okay. To identify whether there is an influence between demographic variable and environmental impact perspective. You pakai identify? Tak boleh. Tak boleh pakai identify. You kena pakai sama ada examine ke, determine ke, you kena tentukan. Okay. Sebab kalau identify tak ada hypothesis. Kalau you pakai term identify bermaksud tanpa hypothesis. Tapi you punya isu tadi tu ada sebutkan demografi antara A and B tu, rasanya itu kena tentukan. So you boleh pakaikan sama ada to assess ke, to determine ke, to examine ke, okay. Maksudnya to examine whether
there is an influence between demographic variable and environmental impact perspective. Saya rasa tak payah weather tu, straightforward sebab you bukan buat hypothesis, kalau sepatutnya straightforward je. You nak determine apa? Straightforward je. Tak payah weather tu tak payah lagi. Weather tu hypothesis. Tapi ada hypothesis doktor juga. Asing. Tadi yang you cakap tadi tu hypothesis ke objektif? Objektif. Objektif saya sebut weather. Weather tu nanti sebut pasal hypothesis. Straightforward je. Tapi saya punya objektif, saya tulis macam ni je dah. HO, there is an influence between demographic variable and environmental impact efficiency. Satu lagi, there is no influence. No influence. So, memang tak ada influence lah dalam literature. Result saya no influence, doktor. Yelah, memanglah you no influence, tapi you punya literature review influence ke tak influence? Influence. Tapi tak boleh lah buat objektif ikut jawapan. Objektif kena ikut statement literature. Oh, okay. Jadi you punya tu tak signifikan lah cerita dia. Okay, terima kasih doktor. Sama-sama. Kita tak boleh lah buat statement ikut kita punya result kan. Saya tahu maksudnya kita nak tunjukkan bahawa result dia tak influence kan. Jadi sebenarnya you kena, kalau you nak juga supaya jadi no influence, you kena betulkan literature. Supaya literature pun jadi no influence lah. Then you boleh declare yang ada no influence. Tu nanti kita tengok balik HO dengan H-null kita lah kan doktor kan? Boleh. Okay, terima kasih. Ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya sebelum kita akhirkan hari ini sesi, kita sambung besok. Saya buka lagi soalan jika nak tanya. Kalau tak ada soalan, kita rehat je lah. Kita rehat awal supaya kita dapat sambung besok. Minta maaf lah macam pagi tadi saya start lambat almost 9.30. So esok kita start awal lah. Supaya yelah, boleh start awal kita pun kan. Kalau macam ni kita dah petang-petang mungkin mengantuk dah kan. Kita boleh start awal besok. Untuk besok saya punya konsep nak ajar ANOVA sehala, ANOVA sehala sampel bebas, ANOVA sehala sampel berulangan. Lepas tu sampel ANOVA dua hala, ANOVA dua hala sampel bebas, ANOVA dua hala sampel berulangan. Kemudian kita buat ANOVA ANCOVA dengan ada punya covariate, nama dia ada ANCOVA. Sama juga ANCOVA sampel bebas, ANCOVA sampel berulangan. Kemudian kita buat SPA-NOVA ataupun nama dia ANOVA gabungan. Atau nama lain dia SPA-NOVA. Kemudian kita buat juga nanti MANOVA. Sama juga MANOVA, dia ada sampel bebas dan sampel berulangan. Tapi ada tambahan yang namanya MANOVA 2 faktorial, 2 kali 2. Lepas tu ada MANOVA 3 kali 3, 3 kali 2. Kemudian kita ada MANCOVA dengan adanya covariate. So esok kita buat bentuk kita panggil nak tengokkan keberkesanan, nak tengokkan perbezaan antara dua kumpulan pra and pasca, pre and post, kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. So besok advance sikit lah. So kita akan buat besok. Jadi sama juga approach dia, minta jasa baik sahabat-sahabat semua. So saya pun tak boleh nak bantu tadi kan. Kalau kita face to face tadi saya boleh bantu. Make sure besok saya bagi terus lepas ni lepas ni saya terus bagi data untuk besok supaya boleh ready, supaya boleh buka data tu, supaya yang siapa tadi minta maaf sangat-sangat tak boleh nak buka SPSS, make sure petang ni settlekan supaya SPSS besok kita boleh start on je. Dan slide pun saya bagi sekejap lagi. Jadi lepas dia habis dengan you all ni, saya nak record kita punya video. Saya nak bagi video tu plus dengan data, dengan slide untuk besok saya bagi awal-awal lah. So malam ni boleh buat preparation. Okay, kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih. Komitmen hari ni boleh buat exercise, tapi mohon maaf atas segala kekurangan kita sebab secara online. Dia beza, of course saya akui kalau face to face dia beza sikit. Dan mungkin soalan bukan banyak lah kalau face to face, tapi itulah kita daya upaya kita try fulfill and commit dalam online ni supaya kita dapat teruskan lah. Sebab you all pun dah sampai fasa, ada part dah collect data, ada part analisis.
Buat sahabat-sahabat kita yang baru nak mengaji PhD, baru peringkat awal, it's a good start. At least you dah kenal SPSS, dah kenal apa. Jadi kita boleh nampak, oh ini dia katakan hubungan, ini dia katakan pengaruh. Yang inilah kita belajar rekod. Supaya siapa yang saya tahu, ramai yang sekarang buat PhD dah belajar advance. Supaya ilmu asas hari ni pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Sebab nanti kalau panel tanya dekat Viber nanti tak adalah terpinga-pinga nak jawab soalan asas ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor. Okay. Jumpa esok Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Sama-sama.